Sains tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan di sini saya ingin mengalu-alukanlah kehadiran penceramah kita, iaitu Puan Nurul Akmal binti Bahari. Kerana sudi menerimalah jemputan sekolah SMK Masuri pada hari ini. Dan kami di sini guru SMK Masuri, guru sains tingkatan 4 dan 5 ada lebih kurang 6 orang guru sains. Dan di sini saya ingin menjemputlah guru kanan sains dan matematik Puan Mimi Rohana untuk memberikan sedikit ucapan sebelum kita memulakan bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Muslihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis lah, MC kita Cikgu Siti Muslihah. Yang dihormati penceramah kita lah ya, Cikgu Nurul Akmal binti Bahari. Seterusnya KP Sains, Cikgu Muhammad Fuadli dan juga semua rakan-rakan guru sains Form 4 dan Form 5. Jadi saya sangat berbesar hatilah sebab Cikgu, kita panggil apa? Cikgu Akmal kan Nurul Akmal? Nurul? Cikgu Akmal boleh? Cikgu Akmal. Cikgu Akmal sudi untuk share. Untuk share dengan kami lah ya. Sebab seperti yang kita maklum untuk sains tahun ini ya, SPM 2021 ni adalah silibus baru dan ramai di kalangan guru yang masih kurang mahir tentang teknik-teknik menjawab dan sekolah kami sendiri, kami tidak mempunyai pemeriksa kertas. Jadi kami sangat berbesar hatilah untuk berkongsi dengan Cikgu Nurul Akmal. Dan saya pun difahamkan oleh Cikgu Muslihah, Cikgu Akmal ni adalah anak Cikgu Bahari kan. Okay. Sebab saya pun dulu kami kan bersebelahan masa bertugas sebelah-sebelah dengan Cikgu Bahari. Dia duduk sebelah bilik saya, sebelah adalah partition tu. Dia pernah cerita lah. Dia kata, anak saya pun ajar sains. Dia kata, dia pernah cerita macam tu lah. Anak saya pun ajar sains. Bagus lah kata. Okay, so saya pun tak mau buang masa lagi lah ya. Jadi kita memperkenalkanlah cikgu, kita persilakanlah penceramah kita untuk teruskan acara kita. Sebelum tu saya akan memperkenalkan dulu lah biodata penceramah kita ni. Kita nak kenal lah sikit-sikit kan. Puan Nurul Akmal Bahari ni merupakan anak kedua dari bekas guru pencen SMK Masuri iaitu Cikgu Bahari. Mempunyai 5 beradik dan kini mengajar di SMK Sungai Kop Kulim. Mengajar 2 mata pelajaran SPM iaitu Kimia dan Sains semenjak posting sehinggalah kini. Mula menanda 2 mata pelajaran Sains mengajar 2 mata pelajaran SPM iaitu Kimia dan Sains semenjak posting hingga kini. Mula menanda kertas 2 Sains SPM pada 2014 hingga kini dan pernah beberapa kali memberi ceramah teknik menjawab di sekitar negeri Kedah. Pengalaman menanda SPM membuatkan beliau sentiasa peka dengan perubahan format terkini. Itu sedikit biodata tentang Puan Nurul Akmal. Jadi di sini kami segala hormatnya ingin menjemputlah Puan Nurul Akmal untuk membentangkan kita punya bengkel kita PSC hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk GK Sains dan Matematik Cikgu Mimi Rohana. Untuk KP Sains Cikgu Muhammad Fuadli. Pengerusi majlis Cikgu Siti Muslihah dan guru-guru sains tingkatan 4 dan 5 SMK Masuri. Saya cikgu biasa je sebenarnya, cikgu sains biasa. Cuma sekadar menanda kertas sains SPM lah. Jadi adalah tahu sedikit perubahan. Perubahan yang berlaku tu tak banyak, hanya sikit saja. Cuma kita kena alert lah, walaupun perubahan sikit dia akan
dia akan memberi efek kepada kita punya markah sains. Contohnya macam ada soalan tambahan lah dalam bahagian B, ada soalan tambahan reka cipta, ada 2 soalan reka cipta. Satu soalan dah bawa 3 markah, so 2 soalan dah bawa 6 markah. So yang tu kita kena alert lah macam mana kita nak jawab semua. Okay. Jadi sekarang saya nak share screen, kita pergi ke step by step lah. Okay, boleh nampak skrin tak? Boleh nampak. Okay. Okay, terima kasih. Okay, yang ni teknik menjawab sains SPM lah ni heading. Okay, so format sains SPM kertas 2 Okay, mula saya nak beritahu, kita pun dah sedia maklum dah. SPM kita berubah format lah. Macam kertas 1, dia punya timing dia masih sama. Kertas 1 jam 15 minit, kertas 2 jam 30 minit. Cuma kertas 1 tu dia daripada 50 soalan menjadi 40 soalan objektif. Dan kalau tengok sekarang ni soalan dia ada label, dia punya aras pun semua dekat bahagian tepi. Kalau dulu dia ada soalan saja kan. Okay, kemudian kertas 2 pula ni. Kertas 2 dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, sama je konsep dia. Bahagian A mengenai kemahiran proses sains, bahagian B pengetahuan dan ada satu tambahan dua soalan reka cipta. Kemudian bahagian C adalah bahagian mengeksperimen dan soalan kebat lah. Okay. Bahagian A ada 4 soalan yang wajib jawab. Bahagian B, kalau dulu 5 soalan, sekarang 6 soalan wajib. So maksudnya A dan B dah ada 10 soalan, total 10 soalan wajib. Kemudian bahagian C, sama macam dululah, 1 soalan wajib dan 2 soalan pilihan, pilih 1. Okay, jadi total soalan yang wajib jawab, kalau 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12. Okay. Wajib jawab 12 soalan. Okay. Kemudian bahagian A, yang ni kita kena hadam dululah. Bahagian A, setiap soalan akan membawa 5 markah. Okay. 5 markah ni maksudnya, so 5 kali 4, 20 markah. Untuk bahagian B, kalau dulu soalan 5 sehingga soalan 9, setiap soalan tu 6 markah. Tapi sekarang, 4 soalan yang pertama, 5, 6, 7, 8, dia bawa 6 markah. Soalan 9 dan 10, 7 markah. Di sinilah ada soalan reka cipta. Soalan 9 dan 10 ni. Okay, 7 markah ni, dalam 7 markah ni, 3 markah adalah bahagian reka cipta, 4 markah lagi adalah soalan yang biasalah. Soalan pengetahuan, maksudnya bahagian B ni pelajar kena baca buku baru dia boleh jawab. Tak ada teknik khas lah untuk bahagian B. Tapi kalau bahagian A dengan bahagian C memang ada teknik khas yang macam teknik untuk kita score. Teknik kalau budak macam baca buku kurang membaca pun dia masih boleh score. Maksudnya teknik yang khas untuk kelas belakang lah. Dia master bahagian A dan C ni, insyaAllah dia boleh lulus. Okay, kemudian bahagian C, soalan 11, 10 markah. Yang ni adalah soalan mengeksperimen. Ada sedikit perubahan dekat sini yang kita tengok. Kemudian soalan 12 dan 13 ni masih lagi menggunakan 3 format yang lama lah. Mengkonsepsi, membuat pilihan dan menyelesaikan masalah. Cuma sekarang kalau dulu 10 markah, tapi sekarang dah jadi 12 markah. Jadi kalau kita total lah kat sini 20, 38, 22, kita dapat total markah adalah 80. Berbanding dengan yang dulu 70. Tapi kalau total balik dengan kertas 1, 80 tambah 40 masih lagi 120. Kalau dulu kertas 2 70, kertas 1 50, 120 lah juga. Sekarang dikurangkan 10 markah daripada kertas 1, dimasukkan ke dalam kertas 2. Okay. Kemudian, okay, bahagian A soalan dia macam mana? Soalan dia macam benda-benda yang bahagian eksperimen lah. Pun boleh ubah hipotesis, inference, definisi operasi, hubungan dan lain-lain. Cuma berdasarkan marking paper tahun lepas, saya tengok soalan definisi operasi dah berubah sikit cara jawab dia. Dia lebih, cara menjawab dia lebih kepada cara menjawab kelas yang ambil bio, fizik, kimia. Definisi operasi dia. So macam tahun lepas masa marking tu, kami cakap lah dekat pemeriksa tu, dekat ketua pemeriksa lah, kami tanya tak boleh ke guna format yang lama untuk marking. Memang dia terus mandatory tak boleh. Dia reject terus jawapan. So beramai-ramai lah salah
untuk jawapan definisi secara operasi. Memang macam tu lah, memang apa kata, kalau marking SPM ni kalau diubah tu memang diubah lah. So ikut nasib kita lah macam tu lah. Lepas tu bahagian B ni, nak jawab bahagian B ni budak memang kena baca soalan lah. Ni 2 soalan kecil pertama, bukan 1 ni, 2. Kemudian bahagian C, soalan dengan eksperimen, kita buat laporan makmal. Yang ni kalau budak pandai cari pemulih ubah dan budak boleh tengok radas tambahan, dia boleh agak-agak, insyaAllah dia boleh dapat full mark. Kemudian soalan pengetahuan. Okay, kita tengok bahagian A dulu. Bahagian A ni adalah kemahiran proses sains. Okay, dalam kemahiran proses sains, benda penting adalah budak kena pandai cari pemulih ubah dulu. Kita kena guide budak cari pemulih ubah. Step by step kita guide cari pemulih ubah, cari dimanipulasi, bergerak balas dengan dimalangkan lah. So kita tahu, kita mention dekat budak dimanipulasi ni yang tak sama, yang ni hasil eksperimen. Kadang-kadang budak dia tak boleh detect bergerak balas ni hasil eksperimen, dia kata hasil macam mana. Kita cakap dekat budak, hasil yang kamu rekod, yang kamu catat, yang kamu kalau kita cakap kat budak hasil kita tengok last kali, budak dia masih confused tau. Jadi macam mana kita nak bagi budak tu faham juga, especially budak kelas belakang. Kita cakap dekat budak, cari dalam soalan tu ada tak perkataan rekod. Kalau ada perkataan rekod, perkataan catat, perkataan perhatikan. So itu adalah selepas perkataan tu mesti ada pemulih ubah bergerak balas. So kalau budak dengar macam tu, dia akan macam ni rupanya nak cari PB, macam tu. Kadang-kadang dia confuse PB dengan PM. Okay, pemulih ubah dimalarkan, yang samalah. Okay, cara nak menulis pemulih ubah. Mesti ada parameter yang ni. Parameter ni wajib ada, kecuali untuk certain case lah macam masa, suhu, tak ada parameter. Tapi wajib ada parameter. Contoh macam panjang tali. So beritahulah dekat budak, pemulih ubah ni kalau nak tahu betul ke tak, dia mesti ada sekurang-kurangnya 2 perkataan. Kalau tengok pemulih ubah dia tu 1 perkataan, kira salah lah tu, cakap kat budak. Sebab saya ada mengajar kelas depan, ada mengajar kelas belakang. Kelas depan ni senang kita nak explain kat dia. Kalau kelas belakang tu kita nak kena bagi tips-tips supaya dia tengok, kalau macam ni memang salah. Macam tu. Jadi saya cakap kat budak, kalau kamu tengok pemulih ubah kamu tu, ada 1 je perkataan. Maksudnya salah lah tu. Walaupun sebenarnya ada certain case memang ada 1 perkataan macam suhu masa kan, tapi tak apalah, kita random cakap macam tu sebab kita nak mengurangkan risiko dia salah lah. Itulah tips pengajar kelas belakang. Okey, macam mana kita nak cari pemulih ubah? Kita ajar budak cari pemulih ubah daripada pernyataan soalan. Contohnya selepas perkataan untuk mengkaji mesti ada sekurang-kurangnya 1 pemulih ubah. So bila kita bagi budak buat latihan tu, kalau boleh kita galakkan budak untuk highlight perkataan untuk mengkaji. Highlight untuk mengkaji, lepas tu suruh dia tengok selepas tu ada perkataan apa. Dia suruh dia fikir, asal-asal pemulih ubah apa tu. Macam tu lah. Okay, contoh macam ni, Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji. Kita suruh dia highlight ni, untuk mengkaji. Lepas tu, kekerasan paku besi dan paku keluli. So dekat sini sebenarnya dah ada 2 pemulih ubah ni. Yang pertama kekerasan paku. Kekerasan paku PB. Yang kedua paku besi dan paku keluli. Itu adalah PM. Okey, daripada jadual. Yang ni yang paling senang lah. Okey, daripada jadual. Kalau jadual ada kiri kanan, sebelah kiri PM, sebelah kanan PB. PM tu pemulih ubah dimanipulasi, PB bergerak balas. Kalau macam ni atas bawah, atas PM, bawah PB. Cuma kadang-kadang dia label dekat jadual ni, dia label 1 perkataan. Contohnya dia label bahan. Pesan dekat budak sekali lagi, jangan tulis bahan je, tulis jenis bahan. Nak tulis pemulih ubah kan. Memang kadang-kadang dekat jadual ni dia label 1 je perkataan. Lepas tu kita lah kena ingatkan balik kat budak. Ingat pemulih ubah mesti 2 perkataan. So adjust bagi jadi 2 juga macam mana pun. Macam tu. Lepas tu yang ketiga daripada graf, yang ni lagi senang. Graf ni kalau paksi Y, PB, paksi X, PM. Yang ni boleh salin terus SVG. Selalunya graf ni dia punya labeling memang panjang dan tepat. Daripada rajah, ni contohnya dia bagi 2 rajah. Kita cari apa yang tak sama dekat rajah tu. Dan apa yang kita perhatikan. So gambar ni memang nampak jelas. Yang tak sama ni adalah dia punya kehadiran yeast tu. Kalau budak tak reti tulis kehadiran yeast, budak kelas belakang kan, dia boleh juga tulis nama larutan tu, larutan glukosa dan yeast dan larutan glukosa. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh write, kita boleh bagi markah. Kemudian
pemerhatian dia. Nah ni, air kapur jadi keruh, air kapur. Ni maksudnya kekeruhan air kapur lah dia punya pemerhatian dia. PB. Okey, contoh soalan ni tadi . Contoh soalan yang dia bagi ni, selepas perkataan mengkaji. So kat sini kita nampak lah ada PB dan juga PM, kekerasan paku, paku besi dan paku kuli. Ni kalau dari segi kita cari daripada statement soalan. Kadang-kadang dalam satu soalan tu, dia ada banyak tempat yang kita boleh cari boleh ubah, daripada statement, daripada gambar. Ni daripada gambar kita nampak kan, paku besi dan paku keluli. Daripada pemerhatian dia, paku besi bengkok, paku keluli straight. So kita boleh tulis PM ni jenis paku. Kalau budak, ada setengah budak dia tak terkeluar perkataan jenis ni. Tak keluar, tak erti nak sebut parameter jenis, tiba-tiba tak ada blank. Dia boleh juga tulis paku besi dan paku keluli. Tulis kat sini, tak ada masalah. Pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dia tulis kat sini kan, kekerasan paku dia ambil kat atas ni. Kalau dia nak tulis keadaan paku selepas diketuk, boleh juga. Ni sebab satu ni bengkok, satu lagi lurus kan. Selepas diketuk. Janji dia menggambarkan pemboleh ubah bergerak balas. Dan pemboleh ubah dimalangkan panjang paku. Untuk pemboleh ubah bergerak balas ni, kita ada dua jenis pemboleh ubah bergerak balas. Satu pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Satu lagi pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Sekejap saya nak conteng sikit. PB nampak. PB nampak ni yang ni. Kita nampak dia bengkok, nampak dia lurus. Lepas diketuk. Tapi kekerasan paku ni adalah PB. PB nampak dengan tak nampak ni, jadi huruf M pula. PB nampak dengan tak nampak ni kita kena explain betul-betul dekat budak. Sebab dia akan efek dekat soalan eksperimen yang nombor 11 nanti. Eksperimen nombor 11 banyak menggunakan PB nampak. Tapi kalau budak tulis nampak, susah dia akan efek dekat markah dia. Nanti dia tengok macam mana dia efek. So kita kena mention lah. Bila ajar pemboleh ubah bergerak balas, kena mention mengenai apa dan selalu terlepas pandang yang ni. Next. Dalam satu eksperimen, contoh soalan bakteria Bacillus subtilis diperuntukkan dalam peripetri yang mengandungi agar nutrien selama 5 hari pada suhu yang berbeza. So dekat sini kita boleh highlight lah apa-apa yang kita nak highlight, contoh 5 hari berbeza, macam tu kan. Kemudian tengok pula dekat dia punya jadual. Ni ini adalah contoh boleh ubah yang kita. Ni suhu. Sebab suhu dia macam tu kan. Tapi suhu ni boleh juga jadi suhu yang ada parameter, contohnya macam eksperimen yang melibatkan suhu awal dan suhu akhir. Eksperimen tu tindak balas eksot dengan tindak balas endotermik. Ada suhu awal dan suhu akhir. Kalau eksperimen tu ada suhu awal dan suhu akhir, kita kena tulis betul-betul PM dia suhu awal, PB dia suhu akhir. Yang kena ada parameter awal dengan akhir lah. Tapi untuk kes ni, suhu tak ada parameter. PB dia parameter yang ni. Ni PB. Bilangan koloni bakteria. Pemboleh ubah dimalangkan bilangan hari, 5 hari. Kalau budak tulis 5 hari, salah. Sebab dia tulis 5 hari, tak ada parameter. Masih kena sebut juga bilangan hari. Ni contoh daripada graf lah. Daripada graf, PM dia adalah paksi X. Daripada graf juga PB-nya adalah paksi Y. Graf selalunya senang nak cari. Macam mana kita nak buat hipotesis? Hipotesis ni adalah hubungan antara PM dengan PB. Syarat dia mesti kena ada PM, mesti kena ada PB. Kata kuncinya PM, PB hubungan. Bila kita nak marking paper, tu, kita tengok pemboleh ubah tu ada PM, kita boleh teruskan baca. Ada PB, boleh teruskan baca. Kalau nampak ada PM je, tak ada PB, kita boleh pangkah tu. Dan PM dengan PB tu kena nampak hubungan. So nak buat hipotesis ni lah 3 keyword penting ni. Ingat keyword dia PM dengan PB, so dia main tulis lah tapi tak nampak hubungan dia tu. Hubungan tu kena nampak dia punya ayat dia tu. So PM, PB, hubungan. So ni keyword yang orang selalu terlepas. PM, PB, hubungan.
Okey, lepas tu contoh ayat lah, boleh guna semakin-semakin, boleh guna jika maka dan boleh ada, tapi ada juga ayat lain lah, contohnya macam kalau kita buat eksperimen logam. Logam boleh mengkondisikan elektrik, manakala bukan logam tidak boleh mengkondisikan elektrik. Yang tu apa tu, contoh ayat yang tak boleh guna perkataan semakin-semakin. Okey, contoh ni guna lagi soalan yang sama tu ya. Saja saya guna soalan yang sama. Okey, contohnya tadi kita dah ada PM, dah ada PB. Okay, kita nak cuba buat hipotesis. Ni tak boleh guna semakin-semakin lah. Paku keluli lebih keras dari paku besi. So nampak tak ini adalah dia punya PM dia. PM dengan PB. Okay. PM dia yang warna biru ni. PB-nya adalah keras. Kemudian nak bagi nampak hubungan. Lebih dengan dari ni nampak hubungan. Lebih keras daripada paku besi. Okay, ni hubungan dia. Okay, contoh lagi yang ni. Cari PM dan PB dalam jadual. Okay, contoh ni PM, ini PB. Kita cuba buat hipotesis. Dekat sini, pertumbuhan bakteria optimum pada suhu 37. Okay, nampak yang ni adalah dia punya PB, pertumbuhan bakteria. Ataupun kalau nak buat ini, bilangan koloni bakteria banyak pada suhu 37, boleh juga. Okay, ini adalah dia PM. Hubungan yang ni, optimum pada suhu 37. Kenapa optimum? Sebab suhu 37 tu dia ada bakteria dia paling banyak 11. Okay. Kadang-kadang budak kalut dia buatlah semakin bertambah suhu semakin bertambah bakteria. Dia tak perasan. Bila bakteria tu pun drop. Di graf dia macam tu kan. Cikgu kita nampak lah. Okay, lepas tu hubungan. Okay, ayat menunjukkan hubungan antara PM dengan PB juga, tapi dia ada satu syarat wajib. Mesti sebut PM dulu. Tu wajib. Maksudnya tak boleh sebut PB dulu. Kalau sebut PB dulu, salah. Salah, mandatory, salah tu. Kalau saya baca kan, baca ayat tu masa nak marking, bila saya baca, tengok dia sebut PB, saya tak habis dah saya pangkal tu kosong. Bila kita marking kan, kita nak cepat. Macam tu. So itu mandatory untuk hubungan. Memang kena sebut PM dulu. Okay. So, okay, ni contoh lah. Contoh dia bagi masa dia sampai 7. Lepas tu suhu dia pun meningkat, tapi dekat sini sampai sini dia stop lah ni. Ni dah malar dah suhu dia kat sini. Okay, PM, PB. So dia pun so kita buat graf. Lukiskan graf. Dia suruh lukis graf. So lukislah graf dulu. Graf macam ni. Okay, daripada graf ni sekejap lagi dia akan tanya hubungan antara suhu dengan masa. So kita nampak graf tadi lah. Suhu dia meningkat kan. Suhu semakin meningkat suhu semakin meningkat masa. So kita kena sebut macam tu lah. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah masa. Sama lah. Kita akan reject kalau terbalik. Kadang-kadang budak tulis kan, budak kalut, budak tengok graf. Dia tengok graf tu dia nampak suhu dulu. Dia pun beritahu suhu semakin besar. Tak boleh reject lah. Memang terbalik tu memang kita reject tu. Boleh tengok, tak boleh terima dah. Ni kiranya hubungan ni dia lebih strict berbanding hipotesis. Okey, pemerhatian. Okey, tips nak menjawab soalan pemerhatian dengan tepat. Kadang-kadang budak kata, cuba kamu perhatikan. Kita kata budak, kamu tulis apa yang kamu perhatikan. Budak ni, cikgu saya dah perhati dah. Kadang-kadang jawapan dia masih salah lagi kan. Jadi kita ada tips lah, tips nak jawab soalan pemerhatian. Mula-mula kita suruh budak tu tengok dulu rajah tu. Maknanya budak kan nak jawab soalan sains, dia tak boleh kalut, dia kena berhati-hati. Tak apa, masa mesti cukup kan. Kadang-kadang kalau budak yang excellent, macam saya tahun lepas, tahun ni saya mengajar kelas belakang, tahun lepas saya ajak kelas depan sekali kan. Budak yang excellent, 1 jam pun dia dah boleh siap dah. 1 jam pun dah boleh siap dah dia punya, apa tu orang kata, 2 jam, dia paper tu yang 2 jam 30 minit tu. Saya macam saya hujung-hujung masa nak dekat SPM tu, saya banyaklah buat orang kata mock test. Buat dalam kelas, masuk kelas bagi soalan jawab. Lepas tu saya marking. 1 jam dah boleh siap dah. Kalau budak kelas depan, tapi kalau kelas belakang dia ambil masa sikit. Kita takut masa tak cukup, kalau kita buang masa kan, tapi tak pun, cukup je. Jadi kita suruh budak jawab dengan berhati-hati. Saya tengok kan, perhatikan rajah tu betul-betul. Cari pelan-pelan. Okay, lepas tu putusan hasil. Dia bandingan. Dia mesti nampak bandingan macam contoh raja tadi kan, nampak perbandingan. Nampak apa tu,
rajah dia satu dia apa ni, air kapur keruh. Satu lagi air kapur dia tak keruh. Nak buat perbandingan dan catatkan apa yang dilihat guna mata saja. Macam tu. Contohnya budak yang selalu silap pemerhatian ni bila dia tengok contoh eksperimen logam, dia nampak mentom nyala, tapi dia cakap oh logam boleh kondaksi elektrik. Bila dia cakap logam boleh kondaksi elektrik, salah lah. Sebab itu bukan pemerhatian, itu adalah inference. So kita kena guide lah macam mana kita nak pastikan budak pandai jawab soalan pemerhatian ni. Kita kena buatlah T2B banyak-banyak kat dia. Okay, inference, soalan yang datang selepas pemerhatian, sebab daripada pemerhatian, kenapa jadi macam tu, dan kita tak boleh salin balik pemerhatian. Jadi kita kena mention kat budak. Okay, contoh soalan macam ni. Yang ni bahan ion, ni bahan molekul. Kita nampak bahan ion, kita nampak bahan ion membuatkan jarum voltmeter terpesong. Kita nampak larutan gula, jarum voltmeter terpesong. Kita nampak. Tapi dekat soalan atas ni dia kata untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik. Nanti budak nak coffee, dia jawab okey, bahan ion mengkondenskan elektrik. Dalam keadaan cair macam tu kan. Tu masalah dia. So macam mana nak tulis pemerhatian? Tulis jarum voltmeter terpesong dalam asid sulfurik cair. Tak payah sebut larutan pun semua dah, sebab dah sebut cair ni dah menggambarkan larutan lah. Tulis bacaan voltmeter. Bila dicelupkan, ni budak tulis je lah 1.3 volt. Dan apakah inference? Okay, nampak soalan inference akan datang selepas pemerhatian. Dia takkan tiba-tiba muncul inference macam tu je. So bahan ion mengkondenskan elektrik dalam keadaan aqueous ataupun larutan atau cair. Suka hati budak lah nak tulis yang mana satu. Okay. Kemudian soalan lukis graf. Kadang-kadang budak tak tahu nak lukis graf apa. Cikgu nak lukis graf garis lurus ke ataupun nak lukis graf bar ke. Jadi kat situ sebenarnya ada tips. Kalau soalan dia kata lukis graf. Ni kan, lukis graf. Okay, maksudnya itu adalah graf garis ni macam ni lah bentuk graf garis. Tapi kalau soalan kata lukis graf, lukis histogram. Satu lagi carta palang. Dimension tu lain. Kalau hak ni memang lukis graf je. Kalau yang ni lukis graf bar, lukis histogram, lukis palang, lukis apa-apa kan. So itu memang lain, tak bukan itu memang graf bar lah. Okay. Lepas tu kalau graf garis pula dia ada dua jenis, satu garis, satu lagi freehand. Kalau garis lurus mesti wajib guna pembaris. Kalau garis lurus ni budak dah plot dia nampak garis lurus, lepas tu dia buat freehand. So kita kalau marking kan, kita buat plot dengan graf. Kita nak bagi markah kan. Okay, plot dia betul, graf dia salah. Macam tu. Okay. Macam ni point dia macam tak sama tapi masih lagi nampak lurus. So budak kena guna pembaris. Okay. Okay, ni kalau memang dah nampak memang tak sama, tapi ada setengah budak dia nak guna pembaris juga sebab dia tak kerti nak buat freehand. So salah lah, dia akan jadi graf dia salah. Kalau memang nampak bentuk macam ni memang freehand. Dan tak boleh gabung. Ada setengah dia nampak sini nampak macam lurus, dia guna pembaris. Ada juga bila kita marking ni kita nampak lah macam-macam cara budak menjawab kan. So bila nampak kat sini baru dia nak sambung freehand. Tak boleh. Satu lagi bahagian graf ni, contohnya ni nampak straight elok kan, tapi kalau macam kita nampak macam berkedut-kedut ni graf dia kan. Yang ni pun graf dia salah. Ataupun kita nampak dia satu, bawah ni nampak tebal, atas ni nampak nipis, pun graf dia akan salah juga. Tu bahayanya. So freehand ni kata budak nak dapat markah, garis sekali itu je cara dapat markah, lain daripada tu semua salah. Macam itulah kita bagi kat budak. Kalau budak tengok tak sama macam yang cikgu buat, memang salah lah tu. Okay, kalau graf bar pula, graf bar ada dua jenis, satu yang tak rapat, satu lagi yang rapat lah. Yang ni selalunya graf variasi lah, ni variasi tak selanjar, ni selanjar. Okay, macam ni kan, macam dulu dia, yang ni dia tak straight pula. Macam dulu dia kata kalau variasi tak selanjar, dia mestilah tak rapat macam ni, dia mesti kena ada jarak. Semenjak 2-3 tahun ni, dia buat variasi tak selanjar pun tak apa. Cuma kalau boleh lah kita ajak budak, kita ajak juga tak rapat macam ni graf dia.
untuk variasi tak selanjar. Senanglah, variasi tak selanjar bila disebut tak saja maksudnya graf dia pun tak rapat. Sebab kita tak tahu kita tengok 2-3 tahun ni nampak macam tak straight, tiba-tiba tahun 2021 dia straight pula. Masalah macam tu. Jadi kita ajak dalam benda yang betul. Okey. Okay, ni contoh. So dia bagilah data ni ayat-ayat dia lah kan. Nanti saya akan share lah slideshow ni dengan Cikgu Muslihah. Boleh Muslihah pada semua cikgu sains. Okey, contoh dia bagi data macam ni. So dia kata kat sini lukiskan graf. Nampak ni perkataan dia hanya lukis graf saja, bermaksud ini adalah graf garis. Okay, so dapatlah macam ni. Saya sebenarnya tak boleh lukis guna pen. Saya lukis guna pen sebab nak bagi nampak clear dalam apa ni, dalam slideshow. So, budak kena lukis guna pen. Okay, sebab kalau salah dia boleh padam. Okay, yang ni pula dia bagi data macam ni, kita pun carilah data kita kira dapat cuping telinga bebas 11, melekap 9. Lukis sebuah carta palang. Dia mention lah kat sini, carta palang. So obviously lah ini bukan graf yang garis lurus, tapi ini adalah graf bar. Macam tu. Okay. Nampak saya buat jarak ni sebab ini adalah variasi tak selanjar. Okay, kemudian ni. Yang ni yang format yang berubah, tiba-tiba berubah masa tahun 2020 tanpa notice. Tanpa notice, kata dia je kan. Okay. Sebenarnya mungkin jugalah, mungkin ada kaitan dengan kita punya ketua pemeriksa kebangsaan kita. Tahun lepas dia tukar orang. Dia tukar, cikgu tu kalau tak silap saya dia ada basic kimia kot. Dia cikgu yang baru jadi ketua pemeriksa kebangsaan tu, dia basic kimia. So bila kita minta untuk apa dia kata, bagi kurangkan straight lah, bagi linear sikit, dia tak boleh, dia tak terima. Ketua-ketua pemeriksa dah minta dah tapi dia orang tak terima. Okay. So kita kena rujuk pemerhatian apa yang kita rekod. Format menulis dia, kalau dulu format dia mula-mula kita salin soalan. Lepas tu ialah kata kunci sama ada bahan ataupun larutan ataupun proses kan. Lepas tu yang menyebabkan PB yang direkod dan diperhatikan. Dulu kita buat sampai ni ya. Tapi tahun lepas dia tambah apabila proses. Dia tambah yang ni. Jadi budak-budak banyak buat sampai setakat ni ya. Lepas tu tak ada yang ni. Maka salah. Kalau tak silap saya marking dalam berapa ratus skrip tu. Rasa tak sampai 10 orang pun definisi orasi dia betul. Memang kesian lah yang tu. Okay. Sebenarnya format ni, ini adalah format sebenar jawab definisi operasi sains. Tapi yang dulu-dulu punya masa tu, dah lama dah tak guna format ni. Tapi semenjak tahun 2000 ke atas tu, 2010 ke atas tu, kita buat sampai setakat ini saja diperhatikan ni. Kita tak buat proses ni sebabnya kita tengok sampai setakat ni markah dah. Tiba-tiba tahun ni dia patah balik ke zaman dulu punya. Dia nak ada apabila proses ni. Macam mana nak jawab ni, mari kita tengok. Contoh dia bagi dua gambar ni. Kita tengok dekat gambar ni apa yang kita nampak. Kita nampak ada kawasan jernih. Kita nampak yang ni dalam air suling, yang ni dalam penicillin. So ini apa ni, bakteria kan. Okay, bakteria dengan antibiotik. Penicillin ni antibiotik. Okay, lepas tu yang letak dalam air suling tu, sini ada bakteria tu. Yang letak dalam, direndam dalam penicillin. Bakteria ni tumbuh kat luar ni je ya. Tapi dekat sini ada diameter kawasan jernih. Ni kawasan jernih. Okay, so soalan tanya, penicillin adalah contoh antibiotik. Okay, keyword nak jawab soalan ni untuk budak. Tengok keyword dia, kita buat macam mana lagi. Berdasarkan keputusan eksperimen, nyatakan definisi operasi bagi antibiotik. Kita suruh budak bulatkan perkataan bagi ni. Kalau budak yang kelas belakang lah, budak kelas depan dia boleh nampak. Kita suruh bulatkan perkataan bagi, lepas tu bagi tahu dekat dia, selepas bagi mesti akan ada soalan. Inilah soalan yang sebenar-benarnya. Jadi itulah yang akan menjadi perkataan yang pertama. Tu nampak, perkataan pertama dia adalah soalan. Antibiotik. Perkataan dia semua mesti selalunya ialah ataupun adalah, merupakan. Bolehlah masa kita nak gambarkan something. Ayat bahasa Melayu dia kan. Okay. Yang ketiga adalah kata kunci dia. Kalau kita nampak antibiotik, so antibiotik ialah bahan. Okay.
Tapi kalau kata fotosintesis ialah proses. Okey, ni yang menyebabkan, yang ditunjukkan, yang apa-apa perkataan yang boleh sesedap. Di sini pemerhatian dia, diameter kawasan sudah terbentuk. Dulu kita jawab dekat ni je. Tapi tahun lepas dia tambah yang ni. Apabila kertas turas direndam dalam larutan penisilin. Yang ni yang budak tak sebut bila jawab soalan tahun lepas yang menyebabkan salah beramai-ramai tu. Dan kesian lah kat budak memang soalan definisi operasi tahun lepas ada berapa? 2 kot tak silap. Kesian lah. Walaupun soalan tu 1 markah tapi kesian lah 1 markah tu bagi apa tu kata? Bagi kesan lah dekat budak kelas depan kan. Okey. Selalunya soalan macam ni akan menjadi penyelamat budak kelas belakang sebab kelas belakang ni dia tengok je, dia boleh jawab. Tapi sekarang kelas belakang dia kena fikir sikit lah masa nak jawab tu. Okey, contoh soalan bahagian A lah, saya bagi 5 soalan contoh. Contoh ni macam ni lah. Okay, ni kan tercembung. Lepas tu dia kata kat sini lengkapkan raja sinar untuk menunjukkan pembentukan image. So, kita pun lukis. Okey, dalam kes ni nak lukis raja sinar. Yang ni pun ramai yang terlepas pandang. Nak lukis raja sinar, bila kita buat line, kita wajib buat arrow ni. Ni. Yang ni kita wajib buat arrow. Yang ni tak apa, dah ada arrow yang ni. Line kedua yang kita lukis ni kena ada arrow sebab walaupun kita dah lukis line tu, no arrow, no marks. Tak terlupa letak arrow ni, maka pemeriksa pun terlupa nak bagi markah. Contoh ni. Selalu dia lukis betul, tepat dah lukisan dia image tu tapi tak ada arrow ni. Sayang. Student saya pun ramai yang ketuk lah lepas tu. Okey, lepas tu ni kalau ni adalah dia punya image lah. Okay, bila diminta size image, kita kira daripada sini ke sini. Kepala ke kaki, selalu saya kata kat budak, macam cikgu, macam mana nak size image yang mana satu? Kamu kira daripada kepala ke kaki? Oh, betul dia faham lah. Oh, kepala ke kaki. Okey, ukur dan tulis size image. Yang ni kita yang tadi kita kata nak ukur tu. Okey, pemboleh bergerak balas. Okey, size image. Macam kadang-kadang budak tak tahu. PB. Tengok dalam soalan tadi ada sebut tak? Dia tak sebut kan? Dia sebut rajah je. Dia sebut rajah. Lepas tu dia sebut soalan. Dia tak sebut PB dia apa dia. So dia nak cari kat mana PB dia. Dia tengok ni keyword dia kat sini. Ukur dan tulis size image ni ada perkataan ukur. Ni ukur, catat, rekod. Okay, so yang dia ukur tu adalah size image. Sebab itulah jawapan soalan B ni adalah size image. Senang. Okay. Follow je balik. Macam itulah kita nak ajar budak. Ramalkan size image jika menggunakan kata yang lebih tebal. Kalau lebih tebal, dia akan lebih menumpu. So image dia akan lebih cheap. Okay. Next. Dia bagi macam ni. Jadual tadi kan, hipotesis Allah. Sekejap. Okay, pertumbuhan bakteria optimum pada suhu 35. Selalunya ni, yang ni kan, kita tahu bakteria ni optimum antara 30 berapa lah, 35 ke 35 hingga 37. Kadang-kadang budak tengok, oh okay, dia tulis 37. Soalan kat sini, dia tulis 35. Nampak? Tengok betul-betul kat jadual dia. Okay. So kita pun lukis graf, dapatlah graf macam ni. Okay. Suhu optimum, dekat sini jawapannya 35. Sebab soalan kata berdasarkan graf. Kalau budak jawab 37 salah. Sebab graf kat sini, oh ni 30 ni, silap ni. 35 atas lagi ya. Atas lagi 35. Okay. 35. So kena ikut graf. Okay, ramalkan saiz koloni bakteria pada suhu 80. So boleh jawab kurang daripada yang nilai tadilah 2 ataupun 1 ataupun 0. Kita boleh tengok mana-mana. Okay, soalan ketiga. Mengkaji kesan bahan kimia terhadap latex. So dia bagilah bahan kimia dia. Sini kalau parameter budak kena tambahlah perkataan jenis. Tak elok tulis guna pen. Jenis bahan latex ataupun gumpalan latex PB dia. Okay, kita pun tahu, kita cikgu kita tahu lah kan, asid dia akan menggumpalkan nitrous dioksida, dia akan menyebabkan latex kekal cair. Okay. Satu pemerhatian bagi latex. Satu macam pemerhatian bagi latex. So budak boleh tulis mana-mana yang dia suka. Dia boleh tulis latex yang dicampurkan asid menggumpal ataupun satu lagi. Tak payah tulis dua-dua. Nak tulis salah satu pun boleh.
Kalau tulis dua-dua, contoh dia tulis dua-dua, dia tulis satu, dia kata latex latex dalam asid menggumpal, latex dalam alkali menggumpal. Contoh dia salah tulis kan. Dia akan jadi WCR. Satu betul, satu salah, satu betul, satu salah. Yang tadi yang saya sebut satu salah. So dapatlah kosong. Masalah tu yang kita kata budak jawab je ikut soalan, tak payah nak jawab lebih-lebih. Okey, satu lagi. Kalau lah budak tu, okey, kalau soalan ciri kalau soalan ciri, contoh soalan ni nampak line ni. Budak jawab dia ciri, katakan ciri satu, ni saya terlupa nak bagi ni soalan ciri. Ciri satu, contoh ciri image bagi kantar cembung yang dia lukis kan. Okay. Ciri pertama dia jawab salah, sebab katalah jawapan dia tu, jawapan yang sepatutnya adalah maya, tegak dan juga kecil. Contohlah ciri image tu. Okay, ni adalah dotted line. Ni line. Okay, dia jawab kat sini nyata. Nombor satu. Lepas tu dia tambah nombor dua. Dia tulis tegak. Tegak kan. Okay, berlaku. Ni salah. Dia jawab dua ke tiga ke empat ke walaupun betul. Ni semua takkan dilihat. Dia akan ambil yang ni. Bila takkan dilihat rugi bila jawab macam tu. Okay. Okay. Okay, nyatakan satu inference bagi jawapan di 3A. Okay, so asid merupakan latex dan pemulik ubah dimalarkan. Okay, yang ni tak apa. Yang saya pilih laju sebab cikgu-cikgu dah expert lah. Yang ni, definisi operasi bagi asid formik. Okay, tengok cara nak tulis tadi Tulis soalan dia, asid formik ialah bahan menyebabkan gumpalan latex. Dulu kita jawab dekat ni tapi kita tambah apabila asid dicampurkan dengan latex. Yang ni. Tapi ni kita kena guide budak jawab macam ni. Kita kena macam mana kita nak bagi budak tu boleh jawab sehingga proses. Kita kena tackle lah budak kita. Okay, keadaan latex selama 2 hari menggumpal. Okay, contoh yang keempat. Okay, ni. Dia bagi paras glukosa darah individu A dan individu B. Kita nampak individu A ni glukosa dia 8. Individu B ada kencing manis ni. Kencing manis. Yang ni orang yang normal. Okay. So, dimanipulasi tengok dekat graf lah. Okay, masa adalah paras glukosa darah dimalarkan jenis makanan. Sebab dia kata kat sini, memakan sejenis makanan. Okay. Bandingkan paras glukosa darah individu A dan B selepas 1 jam memakan jenis makan yang sama. So, yang ni adalah sebenarnya soalan bandingkan adalah soalan pemerhatian lah. Kita nampak gula dalam individu A lebih rendah daripada B selepas ini makanan yang sama. Okay. Ramalkan paras glukosa individu A selepas 3 jam. Yang ni yang soalan kebat ni dia kena fikir. Budak, kalau individu A tu dia orang yang normal, dia makan orang yang bukan kecil manis lah. Dia makan makanan apa pun, selepas beberapa jam pun gula dia masih lagi normal. So ada dia jawab 4 ataupun dia jawab 5. 5 masih normal lah. Individu yang tak ada kecil manis, gula normal dia sampai, kalau lepas makan lah, sampai 6 lah. Lebih daripada tu kecil manis lah. Okay, individu manakah yang mempunyai paras gula yang normal? So individu A. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir. Untuk mengkaji kesan penapis berwarna ke atas cahaya putih. Okay, so bila kita nampak gambar macam ni, kita suruh budak tengok. Nampak 2 gambar, cari dulu perbezaan 2 gambar tu. So dekat sini, kita punya PM adalah warna penapis berwarna. Satu merah hijau. Kita punya PB adalah warna cahaya pada skrin putih. Satu merah, satu hijau. Okay. So bolehlah kita buat. Ni kita tulis balik merah dan hijau. Dan hipotesis dia kita ambil PM. Dekat sini table ni, sini ini bukan PM. Okay, nampak? So dia tak bagi. Dalam jadual ni PB je. Dia tak bagi PM. Itu yang kita pentingnya untuk kita ajak budak tahu cara cari pemulik ubah dalam segala bentuk. Okay. Okay, ni nampak ni kesan penapis berwarna. Tambah sikit. Warna penapis berwarna. So kita nak macam mana kita nak buat ayat. Jika penapis, yang ni boleh guna jika marker. Jika penapis warna berwarna primer.
maka warna primer terbentuk screen. Jika penapis warna berwarna merah, kalau tidak sebut primer, berwarna merah, maka warna merah terbentuk pada skrin. Jika penapis warna berwarna hijau, maka warna hijau terbentuk pada skrin. Boleh. Sebab hipotesis, tak ada masalah. Okey, pemulik ubah dimanipulasi warna penapis berwarna. Ramalkan kalau diguna warna biru, so budak boleh tahulah mestilah dapat warna biru. Okey, habis untuk bahagian A. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh atas soalan. Yang ni saya dah forward kat Cikgu Musliha semalam. Okey, yang ni contoh kertas soalan kertas 1. Okey, kertas 1 tengok dia punya masa dia. Ini saya jumpa dalam grup Telegram Science tu. So saya ambil, saya share lah. Okey, contoh. Masa dia masih sama, 1 jam 15 minit. Okey, kemudian soalan dia dui bahasa. So tak ada masalah lah. Okey. Lepas tu, okay, kita nampak, tengok dia buat soalan ni. Dia buat soalan dekat sini dia label aras apa semua tu. Yang ni pun saya pun masih tak mahir lagi ni. Dalam proses buat soalan ni saya pun masih kurang mahir lagi. Ada juga mereka ajak saya masuk dalam tim apa menggubal soalan kan. Lepas tu saya duk fikir banyak kali tak tahu lagi nak terima ke tak. Sebab komitmen pun tinggi, banyak benda nak kena buat. Okay, so ni dia label lah. Tapi bagusnya kalau masuk dalam tim penggubal soalan ni kita boleh tahulah soalan apa semua kan. Macam tahun ni yang saya dapat maklumat, sebab tahun ni pengetua sekolah saya tu dia jadi pengerusi MPSM, Majlis Pengetua Sekolah Menengah, kan? Betul tak? Saya silap, minta maaf. Dia pengerusi MPSM, so dia dah beritahu untuk trial tahun ni, trial SPM tahun ni kita akan buat selaras seluruh negeri Kedah. Macam tahun lepas dia kita kena buat soalan sendiri kan, setiap sekolah. Sebabnya kes kata soalan bocor dan sebagainya kan, cikgu tak telus dan sebagainya. Tapi tahun ni kami pun duk jek pengetua lah, kami kata kami tak mau buat soalan, kata kalau boleh mainlah soalan MPSM nampak berkualiti sikit. Pengetua saya ni jenis sporting, tu dia kata tak apalah, dia kata nanti dia bincang dengan tim MPSM. Dia putuskan lah, dia kata kita buat soalan selaras satu negeri Kedah. Lega dengar. Sebab soalan selaras nampaklah berkualiti sikit kan. Orang yang buat tu ramai, duduk semeja, buat beramai-ramai tu kan. Okay. So soalan tu ni dia label macam ni. Ni letih kalau kita kat sekolah nak label ni letih juga ni kan. Tapi sebenarnya memang kena buat macam ni. Letih tak letih pun kena buat juga. So ni contoh-contoh soalan ni lah. Saya tunjuk sikit je lah ni. Nanti sokopi ni cikgu boleh tengok lah contoh soalan. Ya, dan dalam soalan ni ada soalan aras tinggi juga. Budak kena tahu jawab soalan aras tinggi. Okey. Yang penting kertas 2 ni. Nak tunjuk kertas 2 ni. Okey, kertas 2 ni kalau tengok bahagian A 20 markah. Tadi saya dah beritahu lah setiap satu soalan tu dia bawa 5 markah. 20 markah. Okey, kalau tengok kat sini sama je macam tahun-tahun lepas. Ada pemerhatian, inference, TM, definisi secara operasi bagi alloy. Nampak dia label kat sini lah. Ni dia label ni. Okay. Ni saya nampak bentuk soalan ni dia ambil soalan tahun-tahun lepas ni. Okay. Cuma dekat sini dia macam kalau soalan SPM dia ada buat kotak. Dia kotak macam sini dia tulis 1. Kita tulislah markah kat sini kan kalau soalan SPM. Saya sebenarnya ada soft copy soalan SPM tahun lepas. Tapi saya takut nak share. Takut lagi orang kata membocor soalan pula. Okay. Saya nak tunjuk satu benda ni. Mana dia? Ni sama je ni. Cikgu pun dah biasa lihat lah. Ni dia buat lain sikit. Okay. Ni soalan apa ni? 8. Okay. Dekat ada soalan 9. Ni soalan nampak ada soalan kebat ni kat sini. Majlis Perbadaran bercadang untuk bina sebuah incinerator. Okay, adakah anda bersetuju? Jawab setuju ke tak setuju kan dia terima. Yang penting jawapan dia, reason dia akan menyokong jawapan tu. Okay, ni soalan yang apa orang kata, tajuk barulah. Tajuk ni dah ada dah dulu dalam KBSM. Cuma tahun ni dalam KSSM ni, dia lebih mendalam. Dia dah macam kimia dah. Budak tak boleh jawab letih
Okey, dekat sini. Tengok dia kata, tenaga elektrik boleh dihasilkan daripada jenang balas kimia. Anda dibekalkan sebatang paku besi, kepingan zinc, dawai, sebiji mentol dan sebiji buah oren. Reka bentuk sel ringkas. Menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menyalakan mentol dalam ruang di bawah. Label kerajaan anda. Inilah soalan reka cipta. Reka bentuk sel ringkas. Nampak 3 markah. Sebenarnya kan dulu soalan macam ni pernah keluar dalam SPM. Kalau tak silap saya SPM 2019 atau 2018 macam tu. Tapi dia keluar dalam soalan esei 4 markah. Tapi soalan macam ni, soalan mereka cipta tu dia transfer masuk ke soalan struktur. So budak kena buat something lah. So kalau macam ni dia bagi bahan apa tadi? Dia bagi sebiji buah oren. So budak kena lukislah buah oren, paku besi, lukislah paku besi. Kita guide budak macam tu lah. Kepingan zinc, bubuh kepingan zinc, label lah. Label sini paku besi, label elok lah kan. Kepingan zinc, lepas tu dawai dan sebiji mentol. Lukis mentol. Lepas tu dawai. Macam tu. Ni label lah buat oren. Maka barulah dapat 3 markah. Okay, kena label. Contoh lagi. Satu lagi soalan reka cipta. Okay, kanta cembung. Digunakan dalam peralatan optik seperti teleskop. Okay, anda dikendaki melakarkan reka bentuk sebuah teleskop ringkas. Yang ni kalau budak dengar dia jam kepala otak dia. Melakarkan reka bentuk sebuah teleskop ringkas. So budak tu kena tahu teleskop tu benda apa. Teleskop tu bentuk macam tu kan untuk tengok bulan. Dengan menggunakan 2 kanta cembung yang berlainan ketebalan. Nampak syarat dia punya lah dahsyat. 2 keping kertas hitam. Nampak ni. So pita cellophane dalam ruang yang disediakan. So budak tu kalau dia nak tahu dia lukis je lah ni. Lukis. Label je lah ni kertas hitam. Ni kanta cembung yang lebih yang tebal ke, yang nipis ke dia label. Siap lah dia punya teleskop. Nampak? Tapi kalau dia tengok soalan tu dia dah rasa jam dah macam tadi kan. Banyak ayat ni dia akan tinggalkan je. So kita sebagai cikgu kan. Macam saya pun saya duk cari juga contoh-contoh soalan reka cipta ni. Susah juga nak jumpa sebab benda ni benda baru kan. Lagi banyak kita bagi contoh soalan reka cipta, lagi banyak lah budak bila dia jumpa soalan yang sama tu, so dia akan membantulah dia untuk dapat markah. Okey, soalan 10. Ada cikgu nak tanya apa? Dengar macam suara tadi? Tak ada? Okey. Soalan 10, sama, dia bagi statement, pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Tu dia bubuh semua faktor. Tapi, dia kata nilai pH yang berbeza akan memberikan kesan ke atas pertumbuhan bakteria. So, keyword dia ni. Nilai pH. Nampak kan? Okey. Cuma, dalam soalan 10 ni, dia ada bagi pernyataan masalah. Sekali lagi saya tunjuk dalam teknik menjawab bahagian C. Okay, pernyataan masalah. Kalau dulu mana ada pernyataan masalah ni. Tapi sekarang dia bagi pernyataan masalah. Okey. Kemudian dia suruh buat hipotesis. Okey. Kemudian, yang bestnya dekat soalan 10 tahun KSSM ni, dia bagi radas dia cukup-cukup. Dia bagi siap-siap, komplit. Cuma kalau soalan KBSM dulu dia suruh kita tambah 1 ataupun tambah 2. Tapi yang ni contoh soalan ni dia bagi cukup-cukup. Tapi yang ni masih lagi orang kata menjadi tanda tanya lah. Sebab takut juga tiba-tiba lagi keluar SPM dia bagi tak cukup. Jadi kita masih lagi kena guide budak untuk cari apa tu? Cari bahan dan radas lah macam tu kan, kalau tak diberi. So orang kata benda ni orang kata masih lagi tak sure. Okay, so ini samalah tujuan, pemulih ubah, prosedur dan juga penyaluran data. Okay, dan dua soalan terakhir yang kita nak kena pilih tu. Okay, yang ni macam biasalah, so ada cuma nampak tak dia macam lain sikit. Kalau dulu dua soalan akhir tu ada soalan A dan soalan B. Tapi sekarang ada soalan A, soalan B, soalan C. Dia boleh buat soalan A dan B. Dia boleh buat A, B dan C. Suka hati dia lah. So maksudnya format tahun ni ikut dan dia. Contoh macam ni dia buat A, terangkan pembelahan nukleus. Kalau dulu had ni saja dah 4 markah dah. Tapi sini dia bagi 2 markah. Lepas tu dia kata kat sini, sinar radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangkauan makanan. Kenapa sinar gamma sesuai? Dia dah tanya kenapa sinar gamma sesuai. So budak tu memang kena explain dari segi sesuai, berikan alasan. So bagilah 4 alasan untuk menyokong. Kemudian bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul? Wajarkan jawapan anda. Wajarkan jawapan ni
Maksudnya cadangan dan wajaran ni maksudnya dia kalau boleh dia buat box lah, kaedah dan penerangan. So buat 3 pun cukup dah. Sebab sini 6 markah. Okay. Contoh yang seterusnya, okay ni contoh. Dia tanya maksud lemak tepung. 2 markah. Nampak tak dia bentuk soalan dia macam lain sikit. Ada A, B, C kan. Okay. Lepas tu kat sini bina konsep lemak tepung. Kalau dulu mengkonsepsi dia bina konsep, dia bagilah pecahan dia konsep awal, ciri sepunya apa semua kan. Sekarang dia tak bagi dah. Okay, soalan bina konsep ni masih menjadi tanya-tanya juga. Ada penggubal yang kata bina konsep ni dah tak ada dah dalam soalan SPM. Tak wujud lah kan. Tapi ada penggubal yang kata bina konsep ni masih wujud, cumanya dia tak bagi format. So kita anggap kata wujud lah dan dia tak bagi format. Sebab kalau kita anggap tak wujud itu kita tak buat ulang kaji pula kan. Macam tu. Lepas tu soalan C. Pada pendapat anda adakah makanan tersebut sesuai diambil oleh pesakit? Wajarkan. So kita jawablah ya ataupun tidak. Lepas tu kita bagi wajaran. Okay, yang ni adalah format menyelesaikan masalah. Okay, kita nampak tak satu benda yang kita dapat detect kat sini. Dalam satu soalan tu dia ada 2 format. Satu format mengkonsepsi. Satu lagi format menyelesaikan masalah. Kalau soalan sebelum ni tahun-tahun lepas, kalau mengkonsepsi je lah, dia tak ada gabung dengan menyelesaikan masalah semua. Tapi tahun ni dia gabung. Maksudnya budak kena master semua format untuk jawab soalan kertas 2. Dia tak ada kata kalau dia tak kerti jawab mengkonsepsi dan menyelesaikan masalah, dia tak ada lagi langkah selamat dia. Saya nak tutup aircon tak sejuk. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian C. Ni last lah ni. Bahagian C. Di sinilah budak akan orang kata akan dapat markah banyak. Kalau selalunya kan macam kalau saya ajak budak, kalau budak kelas pertengahan memang saya bagi dia master betul-betul soalan bahagian A dengan soalan bahagian C. Tapi kalau saya ajak budak kelas depan, saya akan suruh buat semua soalan lah. Termasuk kalau macam tahun ni termasuk soalan mereka cipta. Budak ni kalau dalam SPM, kalau kelas belakang, kelas pertengahan dan kelas belakang, kita bagi mereka skor objektif. Objektif tu skor at least macam 3/4 daripada soalan lah. Contohnya macam 30 soalan ke atas. Skor soalan objektif. Lepas tu skor bahagian A, skor soalan eksperimen. So dia boleh lulus lah. Dia boleh dapat markah banyak lah kat situ. Paling teruk pun mungkin dia boleh dapat C. Kan? Macam tu. So kita kena ada strategi lah. Strategi nak nak bagi GP kita kecil. Kita target. Kelas depan tu bagi semua dapat A. Kelas belakang bagi kalau boleh lulus ramai-ramai. Macam soalan objektif lah. Selalunya macam kalau kelas belakang sekali, latih to be lah soalan objektif bahagian A dan soalan 11. InsyaAllah mesti akan ramai lulus. So GP kita kan jadi kecil lah, GP sekolah kan. Okay. So bahagian C. Bahagian C soalan 11, mengeksperimen. Okay, macam mana nak jawab soalan penyataan masalah? Dia kena ada soalan kat depan, sama ada bagaimana ataupun adakah, bergantung pada soalan tu lah. Okay. Kemudian ada hubungan antara PM dengan PB. Macam hipotesis juga kan. Hipotesis hubungan antara PM dengan PB. Tujuan sama aja macam biasa untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Pembuli ubah pun sama. Kadas tambahan ni yang jadi tandanya tadi. Sama ada dia akan bagi komplit ataupun tak komplit. So kita, bila kita tak sure, kita anggap je lah dia tak komplit. So kita anggap budak tu dia kena tambah satu lagi. Kita kena guide budak. Okay. Prosedur ni wajib lukis gambar rajah lah. Tak lukis pun tak apa sebenarnya, tapi saya tak wajib sebab kalau pemeriksa dia tengok gambar dengan ayat, dia akan marking gambar dulu. Habis dia marking gambar, baru dia marking ayat tu, tengok ayat tu cukup tak. So gambar ni beri impact yang besar lah dalam marking SPM. Okay, dalam mendapat markah prosedur ni 4 markah. Okay. Dan macam mana kita nak tahu gambar kita tu berfungsi? Dekat gambar kita tu kita label semua pemuli ubah, label radas tambahan yang diberi. Pemuli ubah dekat gambar tu label lah. Segala apa pemuli ubah yang ada kita label.
Di situ kita akan nampaklah gambar kita berfungsi ke tak. Sekarang kita tengok contoh soalan. Tulis prosedur mengikut urutan. Macam mana kita nak tulis prosedur? Kita tulislah semua pemboleh ubah yang ada. Nampak dah keywords ni. Sini pemboleh ubah, sana pemboleh ubah. Bermaksud budak memang benda paling basic yang dia kena faham, yang dia kena tahu, yang dia kena pandai cari adalah pemboleh ubah. Daripada pemboleh ubah itulah yang membuatkan dia boleh jawab semua soalan-soalan selepas tu. Tu yang tadi awal-awal tadi saya cakap pasal pemboleh ubah dulu. Dan dalam prosedur kalau nak kena tulis rekod PB nampak. Ni yang saya mention tadi. Kenapa kita ajak budak untuk tahu PB nampak dengan PB tak nampak. Sebab dalam prosedur kita kena rekod PB nampak. Sebagai contoh kalau eksperimen kondaksi elektrik yang kita tengok voltmeter tadi tu. Rekod pesongan jarum voltmeter. Ataupun rekod bacaan voltmeter pun boleh. Okay. Tapi kalau dia kata rekod ke kondaksi elektrik, salah. Dia start jadi macam ni masa tahun 2019. Tahun 2019 dia dah mention dah. Hanya rekod PB nampak je yang diterima. Tahun 2018 dia masih terima lagi tau kalau PB tak nampak. Rekod ke kondaksi elektrik, rekod kekerasan paku contoh kan. Tahun 2019 tiba-tiba tengah marking tu dia cakap tak boleh. 2020 pun sama, tak boleh juga. So saya yakin lah dia memang terus akan guna format ni. Okay, masa tu sama macam tahun lepas lah. Mandatory tu yang tulis rekod PB tak nampak semua dia reject markah. Okay, penjadualan data. Sebelah kiri adalah PM, tulislah item dia dan PB. Sebelah kanan kita kosongkan. Tengok contoh soalan lah. Tak silap saya ada bagi 3 soalan kot. Okay. Seorang pelajar meletakkan air panas dalam gelas kaca dan gelas besi. Memang soalan sekarang ni dia akan bagi ayat yang panjang macam ni. Budak bacalah sampai habis sebab kita tak tahu keyword dia dekat mana. Kita kena cari sendiri. So sebenarnya keyword dia dekat sini. Gelas besi lebih panas daripada gelas kaca. Nampak? Okay. So kita bila dapat statement macam ni, apa yang kita suruh budak buat adalah dekat tepi tu kita suruh budak listkan macam ni. PM dia apa dia? PM dia besi dan kaca. Macam ni saya tulis rod besi dan rod kaca sebab kita dah kita dah relate dengan eksperimen. Kalau budak tulis besi dan kaca dulu pun tak apa, besi dan kaca. Logam dan bukan logam, PM. Okay, PB dia macam ni saya tulis ni sebab saya dah relate dengan eksperimen ni. Okay, kekondaksian haba. Okay. PD PD kat sini jarak antara paku tekan. Dia sebab macam ni. Sebabnya saya relate dengan dia punya radas tambahan ni. Hubung kait radas dan situasi. Radas yang diberi dalam soalan ni sebenarnya adalah rod besi, rod kaca yang sama panjang, paku tekan, lilin, randik. Lepas tu dia suruh tambah metod dan bahasa lah yang kita kena fikir. Ni kalau kita kena tambah. Kalau dia bagi full lega, kita tak payah nak fikir-fikir dah. Okay. Cuba kita buat lakaran dulu. Okay, based on statement dengan radas tambahan ni, kita kena ajar budak buat lakaran. Kan kertas-kertas exam tu kan dia ada banyak ruang-ruang kosong kan. Budak buat lakaran dulu sebelum jawab. Sebelum kelang kabut jawab, buat lakaran dululah. So lakaran dia kita buat macam ni. Okay, dia ada rod besi. So kita lukislah rod besi. Okay, lepas tu dia ada paku tekan. Lukislah paku tekan. Dia ada lilin. Lilin ni kita lukis kat sini untuk melekatkan paku tekan kan. Jam randik tak payah lukis lah. Kaki retot untuk pegang tu dan penundur bahasa kita label macam ni pun tak apa. Panas. Buat lakaran. So dia dah boleh bayang dah ini eksperimen apa. Buat lakaran satu persatu. Kita kena guide budak. Macam dekat soalan 10 ni kita bagilah dalam 10 soalan. So kita ajak satu persatu. Contohnya kan minggu ni, okay, cakap budak minggu ni dan minggu depan adalah latih to be soalan 10. Bagi je soalan 10, soalan 10 pula soalan 11. Bagi je soalan 11 banyak-banyak. Tak dia, biar dia mahir jawab soalan tu. Kalau budak ni buat berulang-ulang kali, insyaAllah lah dia boleh skor. Lukis benda yang sama untuk rod kaca. Kalau boleh lukis 2 buat slash. Ada setengah budak kata, cikgu boleh tak saya buat slash? Rod besi slash kaca. Tak boleh. Memang kadang-kadang dalam exam dia terima tau, tapi saya tak galakkan lah. Saya kata cuba rajin sikit, buat 2 gambar. Macam tu. Okay. Kita pun cuba jawab soalan. Okey, adakah besi mengkondisikan haba lebih baik daripada kaca? Nampak ni? Ada PM, ada soalan, ada tanda soal kat ujung, ada PM, ada PB. Nampak penyataan masalah. Okey.
Kalau hipotesis, dia ambil dari sini. Besi mengkondenskan haba lebih baik berbanding kaca. Nampak dah ayat dia macam nak sama. Penyataan masalah tambah soalan je kat depan dengan tanda soal kat hujung. Okay? Okay. Banyak contoh soalan yang soalan 11 tahun ni banyak yang minta penyataan masalah dan hipotesis. Okay. Tujuan mula dengan perkataan untuk mengkaji, lepas tu PM dengan PB. Okay, pemulik ubah kita tuliskan lah kita punya pemulik ubah, radah dan bahan. Kita okay. Radah dan bahan ni ni dalam soalan 11 saya setakat yang saya jumpa soalan lah tak tahu pun tentang radah dan bahan. Sebabnya dia dah bagi. Kalau tak tanya tak apalah, tak payahlah buat kan. Okay, ni gambaran tadilah, lukis secara detail sikit lah. So ni jarak dia 15 cm kita semua kan. Tunjuk. Cuma saya nak beritahu macam mana gambar kita ni boleh bagi dapat full mark. Tadi saya katakan kena label semua pemulik ubah. Contohnya dia label rod besi, dia dapat 1 markah. Dia label rod kaca, dia dapat 1 markah. Dia label jarak dia sama ni. Pemulik ubah dimalarkan kan. Dia dapat 1. So dekat sini dia dapat markah untuk PD. Dia dapat markah untuk PM. Cuma dia tak dapat markah untuk PB lah. Sebab PB ni nak kena tunggu paku tekan dia jatuh. Lepas tu kita nak rekod masa dia. Tak apalah, tak ada masalah. Sebab di sini dia dah dapat 3 daripada 4 markah. Nampak gambar Rajah ni memang sangat membantu. Budak kena lukis gambaran. Dari sini dapat 3 markah dah. Okey, kalau nak buat ayat pula, kita buatlah rod besi dipasangkan pada kaki retot. Okey, ni dapat markah lah untuk PM. Kalau macam tadi dah dapat markah untuk PM, yang ni just ulangan lah. Okay, PM dia. Sebuah paku tekan diletakkan, sebuah apa? Sebatang kot. Sebatang paku tekan dilekatkan pada rod besi dengan jarak 15 cm. Ini PM dia kan. Ini adalah dia punya PD. Okay. Lepas tu hujung rod dipanaskan. Sebenarnya hujung rod dipanaskan ni pun dapat markah macam ni. Ini dapat markah untuk proses. Okay. Ni pun dapat markah. Masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Okay, nampak tak? Ini kita rekod PB nak. So ini adalah dia punya PB. Dan ayat dia mesti rekod. Perkataan dia mesti rekod. Ataupun catat. Tak boleh guna perkataan lihat. Lihat salah lah. Perkataan lihat, reject. Reject lihat. Kena guna rekod atau catat sahaja. Okay. Kemudian nombor 4, langkah diulangkan dengan menggantikan rod besi dengan rod kaca. Okey. Rod besi dengan rod kaca, ini adalah PM yang seterusnya. So berapa markah dapat kat sini? Sini dapat 5. So kita ambil maksimum 4 sahaja. Okey. Kalau tadi dekat gambar dah dapat 3, markah yang keempat adalah markah yang daripada PB ni kan. Ataupun daripada proses ni. Nampak? So membantulah nampak bila budak tu lukis dan juga dia tulis prosedur macam ni, memang chances dia untuk dapat full mark memang tinggi. Okey, penyelenggaraan data ni sebenarnya budak akan betul. Okay. Soalan yang kedua, contoh soalan kedua. Seorang gadis memakai kasut tumit tinggi. Ni kan, kita tahu eksperimen apa ni? Ni eksperimen tekanan. Bila lalu kawasan bertanah lembut, tumit hitam. Lepas tu gadis tu tukar kasut tumit tinggi dengan slipper. Lepas tukar dengan slipper, slipper dia tak tenggelam. Tekanan yang dikenakan ke atas satu permukaan bergantung pada luas tapak. Okay, semakin kurang, semakin tinggi. Semakin kurang luas permukaan, semakin tinggi tekanan. Okay, penyataan masalah. Bagaimanakah luas tapak mempengaruhi tekanan? Hipotesis dia, semakin tinggi luas tapak, semakin rendah tekanan. Nampak ni? Bagaimanakah tadi, adakah kan? Bagaimana? Kita depends on question nak tengok soalan tu logiknya boleh macam mana. Yang penting depan ada soalan, tanda soal. Tujuan untuk mengkaji hubungan antara luas tapak dengan tekanan. Okay, ni tak ada masalah. Cikgu boleh buat ni. Nanti saya share slideshow ni. Okay, lepas tu radas tambahan. Nampak ni macam ni saya buat dia bagi macam tak cukup. So saya tambah lah. Kalau dia bagi cukup macam biasalah tadi salinnya balik. Okay, prosedur dia. Macam biasa kita kena lukis. Lukis dulu. Dia bagi radas dia kan. Pensel tajam, pensel tumpul. Pemberat 1 kilogram, plasesin, pembaris. Pembaris ni untuk kita rekod kedalaman kedalaman lekukan tu lah kan. Pensel tajam, pensel tumpul ni nak menggambarkan luas tapak.
Okey, jom kita tengok macam mana kita nak lukis. So lukislah pensel tajam, lukislah pensel tumpul. Ada setiap satu diletakkan pemberat 1 kilogram. Okay, lepas tu ni processing, nanti kita nak rekod dia punya kedalaman lekukan dia. So dekat sini dapat markah apa? 1, 2, 3. PM, PD. Dapat 3 markah dah, 3/4. Okay, so kita pun tulis. Letakkan pensel, letakkan pensel apa dulu ni? Saya tak tulis pensel apa letakkan pensel tajam ni, tertinggal perkataan. Letakkan pensel tajam secara tegak di atas persesin dengan bahagian tajam menyentuh persesin. Okay, so ni dapat 1 markah PM. Letakkan pemberat 1 kilo, dapat markah untuk PD. Pemula berdimalkan, rekod, nampak ni, rekod ataupun catat kedalaman lekukan. Kita nampak kedalaman lekukan. So ini adalah diulangi dengan menggantikan pensel tajam dengan pensel tumpul, ni dapat lagi 1 markah untuk PM. So total dia dapat semua 4 markah. Nampak? So jadikan budak kadang-kadang dia confuse dia nak tulis ayat yang panjang ni. Tapi kita cakap tulis setakat mana yang dapat markah sudah. Tak payah buang kadang. Selalunya prosedur selalunya ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Prosedur pertama ni adalah dia. Prosedur kedua, prosedur ketiga ni selalunya bahagian rekod. Yang keempat ni bahagian ulangan. Okey, ni dia punya PM dengan PB dalam jadual. Contoh soalan yang terakhir lah, soalan 3. Dia bagi kat sini, pembaris besi dan gelang seorang guru perempuan telah terendam dalam sejenis asid. Kelihatan gelembung-gelembung gas terhasil pada besi. Yang ni reaktifan logam tau. Eksperimen reaktifan logam. Sebab besi reaktif. Emas tak reaktif. Okay. Gelang emas tersebut tidak menunjukkan sebarang perubahan. Letak dalam asid. Okay. Penyataan masalah dia, bagaimanakah besi dan emas bertindak balas terhadap asid? Okay. Besi reaktif terhadap asid berbanding emas. Maksudnya besi tu lebih reaktif. Okay. Tujuannya untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap asid. Keluar soalan ni budak menangis kereaktifan logam kan. Okay. So ini dia adalah dia punya pemulih ubah dia. Pemulih ubah dia, jenis logam yang digunakan, bilangan gelembung gas yang terhasil dan jisim logam adalah dimalarkan. So radah dan bahan dia dibagilah, yang ni saya salin balik je. Dibagi magnesium, kuprum, asid dan juga bekas dia tabung uji. So macam mana kita nak buat? Kita lukis dulu. Nampak dia bagi apa tadi? Magnesium, serbuk kan? Serbuk magnesium, kuprum, asid dan tabung uji. 4 je bahan dia. So kita pun lukislah tabung uji, 2 tabung uji. Kita letak magnesium ni, saya lukis apa pita kan, patutnya saya kena lukis serbuk. Sebab dia kata serbuk kan, serbuk. Okay, serbuk dia. Okay, nampak magnesium. Okay, dia bagi kat sini magnesium dan kuprum. Nampak statement tadi dia bagi besi dan emas. Tapi dekat radah dan bahan dia bagi magnesium dan kuprum. Budak kena take note yang ni. So kalau magnesium bubble dia banyak, kalau kuprum bubble dia sikit. Bubble ni banyak juga ni, 5, mungkin 1, 2 kuprum. Okay. Okay, macam mana dia memberi markah dalam kita punya jawapan. So ni dapat 1 markah, ini dapat 1 markah, PM ni kan. Sini 5 cmq acid dapat dia markah PD. Dan di sini ada markah yang keempat, PB. Sebab apa? Sebab kita lukis bubble. Gas, kita nampak yang ni banyak, yang ni sikit. Dapat, gambar saja full dapat 4/4. Nampak macam mana dia membantu kita dapat markah. Okey. Kita tulislah juga, walaupun kita confident dengan mak kita ni betul tapi kita suruh budak tulis juga. Okey, isikan tabung uji dengan 5 cmq acid. Ni PD. Okey, masukkan sekeping magnesium. Right, PM. Selalu saya macam tu lah, saya nampak je keyword saya tulis right. Okey, saya tak ada baca banyak-banyak lah. Okay, rekod bilangan gelembung gas yang terbentuk ni, PB. Lepas tu diulang dengan menggantikan kuprum. Dapatlah PM. Macam tu. Masa kita marking, tak payahlah tulis PD, PM, PB ni. Yang ni sebab saya nak beritahu cikgu je. Tu saya tulis tu. Kita just write je lah. Macam tu. Kan? Okay, perjalanan data. Kita buat macam ni lah. Jenis logam, magnesium, kuprum dan dia punya PB dia. Okay, siap yang tu. Sampai setakat soalan 11 tu, cikgu dah nak tanya soalan apa tak? Setakat ni. Ada soalan tak?
Kalau soalan yang lukis rajah tu kan, kalau pelajar tak buat ayat langsung lah prosedur kan, dia tak tahu langsung nak buat, dia boleh dapat kurang 3 markah tu kan kat situ kan. Betul. Tapi kita galakkan lah budak tulis Akan buat juga. dah. Galakkan. Especially kita galak sebab selalunya dalam markah tu kan dia bagi kadang-kadang ada yang dapat 3, ada yang dapat 4 kan. Dia selalunya dalam soalan, dalam gambar tu selalunya budak takkan dapat markah ni PB. Kan? So kita guide lah at least budak boleh tulis ni. So dia akan bantu juga dapat 4 markah. Kok mana pun kita bagilah budak dapat markah paling maksimum. Okay. Nak tanya cikgu sekejap. Yang tadi, slide yang tadi. Ni ni. Selalu kita buat macam 5 tambahan kan, record dan catatkan semua pemerhatian. Kalau dulu-dulu lah. Kita buat macam tu. Memang tak perlu buat record dan catat pemerhatian lah. Tak boleh tulis pemerhatian. Kena tulis PB. Dulu kalau yang lama kan. Maksudnya format lama. Kalau perkataan rekod ataupun perkataan catat, dia mesti diikuti dengan PB. Tak boleh tulis pemerhatian. Pemerhatian dia tak terima. Kalau rekod pemerhatian saja, rekod pemerhatian kita terus reject jawapan tu. Dia kena sebut juga PB. Itu yang ni. Memang ada budak saya pun jawab yang tu kat rekod pemerhatian. Dia tulis. Sebab kadang kita tengok macam buku-buku kan yang dia macam tu. Kita pun ikut kan buku yang kita beli. Tak boleh. Proses sign apa tu kan. Betul. Memang saya pun ada tengok juga buku yang apa ni. Cik Mat tu kan science process tu pun sama juga. Dia rekod pemerhatian tak boleh. Tak boleh dalam SPM. Lama dah apa ni format ni. Lama dah telah di reject. Saya start pakai 2014 tu pun dia dah tak guna dah format ni. Pemerhatian ni. Dia kena sebut PB. Kesian kat budak budak sebab budak ikut buku rujukan banyak lagi dia tulis rekod mati. Yalah kan? Kita pun cikgu pun ikut buku. SPM. Ikut buku. Ikut PB dan yalah kan. Tak apa. Hanya kita ubah. Dan PB tu mestilah PB nampak. Okay. Itulah. Tak apa. Ni insya-Allah ni ramai dapat A ni. InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi tak sebelum kita masuk kepada 3 format tu? Tak ada takut. Ada lagi tak soalan lain? Tak ada Okay, kita proceed lah. Okay, so di sini ni adalah bahagian terakhir lah. Bahagian C ada 3 format. Format yang saya nak fokus ni adalah format untuk soalan B dengan soalan C lah kalau tengok tadi kan. Ada yang dia campur B dengan C, maksudnya format selepas soalan pengetahuan yang basic lah. Okay. Kalau ni, format yang pertama format ada 3. Yang pertama mengkonsepsi, yang kedua membuat pilihan, yang ketiga menyelesaikan masalah. Kan? Okay. So menyelesaikan masalah ni pula ada format. Ada 3 format. Yang pertama format akan kaedah, dia ada 3 kaedah. Yang kedua format yang guna 1 kaedah. Yang ketiga format wajaran. Maksudnya ditanya wajar tak wajar, kita jawab wajar. Ya sesuai atau tidak, kita jawab sesuai ataupun tak sesuai. Betul-betul kita bagi reason. Tu. So secara sebenarnya dia macam ada 5 format lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang 3 format ni sebenarnya cabang daripada format menyelesaikan masalah. Okay, lepas tu kita tengok satu-satu format mengkonsepsi. Okay. Kan dah tadi kita tengok soalan tu dia tak bagi cara jawab mengkonsepsi kan. Dia kata bina konsep soalan sebut, bina konsep apa-apa, lepas tu dia biar tempat kosong, dia bagi 4 markah. So kita kena reka apa jawapan kita. So di bawah tu lah kita nak kena tulis lah mengenai, contohnya mengenai maklumat. Maklumat ni kita kena tulis maklumat dalam soalan. Kalau tertinggal 1, salah lah. Tak terima langsung. Okay, lepas tu budak kena tahu tulis 2 ciri sepunya. Kalau tips lah, macam tips saya nak bagi budak kurang melakukan salah, saya kata dekat budak tu, dua-dua ciri sepunya ni, permulaan ayat dia bagi sama. Contohnya, dia kata ciri sepunya bagi logam. Okay, so nombor 1 bahan yang boleh mengkondenskan elektrik. Nombor 2, bahan yang boleh mengkondenskan haba, contoh.
Bahan yang mempunyai takat lebur yang tinggi. Nampak dah perkataan mula dia, bahan yang. Bahan yang. Tu. Yang kedua pun bahan yang. Tu yang saya kata permulaan. Yang ni bukan, orang kata apa, bukan, tapi tips yang saya duk untuk bagi budak dia kurang salah. Permulaan ayat tu sama. Kalau dia tulis tak sama pun tak ada masalah, tak salah pun. Cuma ini hanyalah tips lah. Okay. Okay. Konsep awal. Konsep awal ni ambil ciri pertama dan ciri kedua, lepas tu baru diikuti dengan soalan. Kita tengok contoh soalan lah. Konsep sebenar, soal terbalik dengan konsep awal. Soalan duduk depan. Lepas tu ciri pertama dan ciri kedua. Lepas tu contoh lain, dia tak ada dalam soalan, bukan contoh yang bukan yang berlawanan sifat. Yang ni cikgu tahu ni. Okay, sebagai contoh lah ni satu format, satu contoh soalan. Bina konsep makronutrien. Sebenarnya soalan ni panjang ni, saya ambil yang bahagian penting. Nak buat slideshow, nak bagi nampak jelas. Okay, bina konsep makronutrien. So dia bagi cabang ni, makronutrien, dia bagi kalium, nitrogen, fosforus. Okay. So macam mana kita nak tulis maklumat ni? Kalium, nitrogen dan fosforus merupakan makronutrien. Nampak kita tak tinggal satu pun. Kita tulis di 3. Kalium, nitrogen dan fosforus merupakan makronutrien. Kan? Tu. Okay. Dua ciri punya. Ni yang saya kata tips lah. Tips budak tulis perkataan yang depan tu sama. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Ni ciri yang pertama. Nutrien yang diperlukan agar tumbuhan tumbuh dengan sihat. Ciri yang kedua. Kadang budak tak tulis pun nutrien diperlukan ni. Tapi kenapa saya bagi tips ni? Sebab dia ada kaitan dengan konsep. Mari kita tengok. Okey, konsep awal Ni ciri yang pertama. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak agar, ni ciri yang kedua, tumbuhan tumbuh dengan sihat ialah makronutrien. Okey, ni tak nampak ni apa function dengan tu. Tapi yang ni konsep sebenar. Makronutrien ialah nutrien, ni orang panggil kata kunci. Kata kunci untuk konsep sebenar yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak agar tumbuhan tumbuh dengan sihat. Okay. Contoh kalau tadi saya bagi logam. Logam ialah bahan. Okay. Macam mana budak nak buat konsep sebenar untuk logam. Logam, kalau dia tak tulis ni logam boleh mengkonduksi elektrik. Dia tulislah semua poin-poin logam boleh dan mengkonduksi haba. Boleh mengkonduksi elektrik dan haba. Dekat sini pada salah. Sebab apa? Dia tertinggal kata kunci. Logam ialah bahan yang boleh. Tu yang kita takut tu. Dia kena ada kata kunci. Barulah mengkonsepsi tu, konsep dia diterima. Sebab tu lah saya ajak budak buat macam tu. Saya ajak budak tu buat ayat kat depan tu betul-betul sama-sama dah. Sebab inilah kata kunci dia. Kata kunci kalau tertinggal, salah lah untuk dia punya tak dapat markah. Jadi cara untuk reduce dia punya kesalahan tu saya buat macam tu. Tu cara saya lah kan. Boleh ikut, tak nak ikut tak apa. Okay. Kemudian contoh lain, bagi contoh selain daripada yang disebut dalam soalan. Dan contoh mikronutrien. Ni bukan contoh lah dan ciri. So mikronutrien, boron ke dan sebagainya, ciri dia diperlukan dalam kuantiti yang kecil oleh tumbuhan. Okay, next. Format membuat pilihan. Okey. Format membuat pilihan ada sikit je format dia. Pertama dia ada tujuan. Tujuan tu kita tengok dalam soalan ada perkataan untuk. Lepas tu salin balik semua soalan tu. Kemudian perbandingan 3 ciri lah. Okey. Digalakkan buat dalam bentuk jadual. Dia kalau soalan buat pilihan ni dia mesti akan suruh kita pilih. Pilih antara 2 ataupun antara 3 bahan. Dia bagilah kita pilih tu kita pilih. Kita nak compare tu kita buat jadual. Pastikan semua pilihan dimasukkan. Kalau 3 lah, kalau 2 lah. Okay. Okay, kemudian urutan pemilihan, kita senaraikan pilihan jawapan ikut urutan keutamaan dalam bentuk nombor. Yang mana yang kita pilih tu tulis dalam tu. Okay. Kemudian pilihan terbaik dan alasan. Pilihlah pilihan terbaik adalah apa. Jawablah benda apa yang kita pilih dan bagi alasan dia. Ni format cara jawab. Contoh soalan ni dia kata, jurutera perlu memilih bahan tertulang sebagai asas bangunan yang ditunjukkan dalam rajah 2.4. Ni dia kata tersebut ni sebab ada soalan di atas ni, saya ambil soalan bawah. Okay. Perlu memilih. Nampak tak ni keyword ni? Dia nak kena pilih. Dia nak kena pilih apa?
nak pilih bahan tertulang sebagai asas bangunan. Ini sebenarnya adalah kita salin je balik sebiji-sebiji. So dia bagi dua, antara besi dan keluli. Maksudnya antara logam dengan alloy. Kita nak pilih yang mana untuk jadi bahan tulang asas bangunan. Mestilah kita nak pilih keluli kan. Keluli dia lebih kuat, lebih keras. Okey. So tujuan pemilihan, nampak tu salin balik. Untuk pilih bahan tertulang sebagai asas bangunan, salin balik dalam soalan. So budak ni orang kata ni free marks lah. Budak salin balik dapat markah. Perbandingan 3 ciri. So kita buatlah perbandingan antara besi dan keluli. Kita cakaplah besi tu cakap hak buruk-buruk, keluli cakap hak baik-baik. Besi lembut, keluli keras. Sebab kita nak pilih keluli sekali lagi. Besi tak kukuh, keluli kukuh. Besi tak tahan kekisan, keluli tahan kekisan. Okay. Urutan. Ni sebab dia bagi dua kan. Urutan ni nampak macam tak perlu tulis. Tapi di sini dah ambil satu markah. So kita tulis je lah. Dah benda bagi markah, tulis. Yang pertama mestilah yang kita pilih. Kalau dia bagi 3 bahan, kata keluli, besi, satu lagi dia bagi apa? Dia bagi cuprum. Okey, pastikan keluli ni duduk dekat nombor 1. Besi dan cuprum ni kalau tertukar position tak ada masalah. Sebab kita nak yang first tu mesti besi. Mesti keluli. Salah sebut. Okey. Okey, pilihan terbaik adalah, sebutlah pilihan terbaik adalah keluli. Buat ayat sikit bagi nampak cantik. Kerana apa? Bagilah reason dia. Okey. Okey, format yang terakhir. Format menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah ada 3 format. Okey, format yang pertama tadi yang dia kaedah. Format yang kedua yang guna satu kaedah. Format yang ketiga yang buat wajaran tu. Okey, kita tengok format yang pertama. Selalu budak akan terkonfuse dekat bahagian ni. Bahagian pernyataan masalah dan juga bahagian penjelasan masalah. Macam mana kita nak bagi budak tu betul, jawab dengan betul Pernyataan masalah ni keywordnya adalah ayat yang berbentuk soalan. Contohnya ayat dia kata bagaimanakah cara untuk mengurangkan masalah itu? So kita nampak perkataan bagaimana tu kita highlight ke, kita garis ke siap-siap. Sebab itulah keyword untuk pernyataan masalah. Okay. Salinlah ayat tu. Kalau ayat tu nampak macam tak cantik, kita olahlah sikit bagi jadi lengkap. Okay. Habis tu kalau yang tu pernyataan masalah, yang mana pula penjelasan masalah? Penjelasan masalah kan dalam soalan tu kan dia panjang, dia banyak kan. So kita gunalah ayat selebihnya selain daripada soalan tadi. Kita, kalau ayat tu tak lengkap, kita edit lah bagi dia lengkap sikit. Contohnya bagilah punca ataupun akibat masalah tu ke dan sebagainya. Saya tengok contoh soalan. Okay, tadi 1 markah, ni pun 1 markah. Okay, kaedah penyelesaian kita digalakkan buat dalam bentuk jadual. Setengah orang tak suka buat bentuk jadual, tapi semenjak saya duk marking ni kan, dulu saya pun tak nampak, tapi semenjak saya duk marking ni, saya tengok rasanya baik buat dalam bentuk jadual ni. Sebab apa? Bila kita buat dalam bentuk jadual, kita ada tulis kaedah, kita ada tulis penerangan. So kita tahu, kalau kita baru tulis kaedah, kita tak buat penerangan lagi, maksudnya di situ akan menyebabkan kita hilang markah. So semenjak saya dah guna kaedah ni, nampaklah markah budak-budak tu macam naik sikit kan. Sebab dia tengok, dia baru tulis kaedah, penerangan tak buat lagi. Kod mana pun dia akan fikirkan ayat untuk penerangan. Di situ akan mengurangkan dia hilang markah lah. Kalau salah juga nak buat macam mana kan. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh reduce mistake tu. Itu yang kita nak. Okay, so bagilah 3 kaedah sebab dia 3 markah, 3 kaedah dan 3 penerangan. Kadang-kadang soalan minta 2 kaedah. Kita nak bagi 3, 4 kaedah pun tak ada masalah. Soalan esei dia tak macam soalan struktur, dia tak ada WCR. Okay. Boleh juga kalau nak buat bentuk ayat. Tapi macam saya tak suka. Kalau cikgu nak buat, boleh, tak ada masalah. Okay. Dah serta dengan sedikit penerangan ringkas. Ni maksudnya kaedah dan penerangan. Okay. Kemudian kaedah terbaik dan alasan 1 markah. Kita habaklah, dia macam tadi. Kaedah terbaik adalah, bagi tahu kaedah apa, lepas alasan dia sebab apa. Tidak digalakkan guna alasan yang sama. Tapi kalau dia tak boleh fikir sangat, tak apalah, bubuh lah, mana tahu dapat markah kan. Okay. Okay, contoh soalan Sejak kebelakangan ini, aktiviti pembakaran secara terbuka telah menjadi satu ancaman yang amat membimbangkan keseimbangan alam dan kualiti udara. Anda diminta memberikan cadangan untuk masalah mengatasi ni, nampak ni? Diminta memberikan cadangan. Ni dah soalan ni. Kita bagi cadangan untuk mengatasi masalah ini. Ini sekali lagi kita nak tulis pernyataan masalah ini tu kita tukarlah dengan perkataan pembakaran secara terbuka.
apakah cadangan? Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka? Okay, kalau budak tak boleh fikir perkataan tu, apakah cadangan untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka pun boleh. Okay, tengok contoh cara jawab. Apakah cara untuk mengatasi masalah pembakaran secara terbuka? Kalau penjelasan pula apa dia? Penjelasan tadi kita ambil ayat atas ni. Sebab apa? Sebab pembakaran secara terbuka menjadi ancaman kepada keseimbangan alam dan kualiti udara. Ambil balik ayat tu. Salin balik. Mengancam keseimbangan alam dan kualiti udara. Kalau dia tak reti nak buat ayat macam ni, dia nak salin balik ayat pun tak ada masalah. Salin je. Naknya kan, Puan ni dah terang-terang dapat markah. Dapatlah tu yang orang kata soalan esei boleh membantu tu pasal ni lah. Salin soalan pun dah dapat markah dah. Okay. Okay, 3 kaedah penyelesaian lah. So, yang pertama, bakar dalam incinerator. Kadang budak tulis kaedah je, lepas tu dia tak terangkan. Di sini kadang-kadang setengah soalan dia tak perlukan penerangan, dia dapat markah dah. Tapi sesetengah dia nak kena ada penerangan baru dia nak bagi markah. Jadi langkah selamatnya kita buatlah dua-dua. Siap-siap. Dia nak bagi markah ke tak bagi markah tu, kita dah ada backup point dah. Okay. So bakarlah incinerator supaya asap tak terbebas keluar. Kita semula, kalau dia nak marking, dia buat macam ni lah. Dia nak marking, dia buat macam ni, dia garis, lepas tu dia write. Kita semula supaya kos dan bahan mentah. Okay, markah kedua. Guna bahan terbiodegradasi sebab bahan ni dia akan reput sendiri. Okay. Ataupun kalau tak mau tulis reput sendiri, nak canggih sikit, kerana bahan ini akan terurai oleh tindakan mikroorganisma, oleh bakteria, saprofit dan parasit kan. Okay. Okay, kaedah terbaik dan alasan ialah, so antara 3 kaedah ni kita kena pilih lah yang paling baik sekali. Di sini dia akan nilai lah 3 kaedah ni. Dia selalunya kita semula akan dapat tempat pertama lah, sebab lah ni memang kita semula ni orang kata dah jadi satu budaya yang sangat besar dekat Malaysia ni kan. Kalau kita tengok Tesco nama dia apa dia? Lotus lah ni kan. Lotus, Tesco pun mulai bila itu 1 Julai kot. Mulai 1 Julai dia, kalau dulu dia kata okay, weekend tak ada plastik, weekdays ada plastik kan. Tapi sekarang setiap hari pun tak ada plastik. So kempen kita semua, kita nampak dekat Malaysia ni kita semula tu orang kata satu budaya yang sangat besar, memberi impact. So dalam 3 poin ni kita semula akan menjadi poin yang paling terpilih lah. Sebab itulah jawapan kita pun kaedah terbaik adalah kita semula, kerana tidak kita buatlah ayat lain, tidak menghasilkan bahan buangan yang mencemarkan alam. Okey, untuk format yang kedua, tinggal lagi 2 format je. Format yang kedua ni adalah format yang menggunakan satu kaedah. Okey, penyataan dan penjelasan sama je macam tadilah. Salin balik soalan tu kan, cari hak mana dia ada statement soalan apa semua. Okey, tapi kaedah penyelesaiannya, kalau dia bagi satu markah tau, so kita kena nama kaedah tu. Contohnya kaedah penulinan ke, kaedah penyaduran kunci besi ke, kan, ataupun kaedah, selalunya kaedah apa yang senang yang keluar. Dia lebih kepada macam soalan, dia nak macam soalan eksperimen sikit. Tapi tak jugalah, depends on question lah. Yang saya bagi contoh sekali lagi bukan soalan eksperimen. Kita tengok Lepas tu penjelasan dia kena ada, dekat penjelasan dia kena ada 3 markah. Kita kena terangkan dia punya kaedah dia. Kalau nak senang guna number. Ni typing error number. Okay, dan digalakkan lukis gambar rajah kalau ada gambar rajah. Contohnya macam penyaduran kunci besi ada gambar rajah kan. So kita lukislah gambar rajah. Tapi kalau macam kes macam pempasuran, tak ada gambar rajah kan, tak payah lukis. Ataupun penghabluran garam, yang tu tak ada gambar rajah kan. Kan nak lukis step by step gambar rajah dia jenuh lah pula. Daripada kita panaskan air sejak, lepas tu kita keringkan kertas turas kan. So benda yang susah tu tak payahlah lukis gambar rajah. Benda yang kita rasa boleh lukis gambar rajah, kita cuba lukis. Dia akan membantu. Okay. Okay, sebagai contoh saya bagi ni. Seorang peternak mendapati lembu tenusu dia mengeluarkan susu yang semakin bertambah. Dia ada lembu, susu dia banyak. Okay. Terangkan bagaimanakah. Nampak soalan kat sini. Maksudnya di sinilah kita akan jumpa penyataan masalah. Penternak tersebut dapat mengelakkan susu daripada cepat masam dan cepat rosak. Inilah kita punya penyataan masalah. Bagaimanakah penternak tersebut daripada sini mengelakkan susu cepat masam ataupun cepat rosak. Okay, kemudian obviously ayat dia yang ni adalah akan menjadi penjelasan masalah dia.
Seorang peternak mendapati lembu tenusu, dia mengeluarkan susu yang semakin bertambah. Salin soalan dapat 2 markah. Cuma kena pandai-pandai salin lah. Kena detect yang mana pernyataan, yang mana penjelasan. Lepas tu, kita tinggal 2 lagi format dia tadi. Tengok Kita tinggal kaedah dengan penjelasan. So macam mana kaedah dia? Susu. Susu, kaedah dia bila dah banyak sangat, kita boleh buat pempasturan. Kena sebut betul-betul nama kaedah ni. Dan penerangan dia kena ada 3 markah. So kita habaklah panaskan susu pada suhu 63. Ini nombor 1. Selama 30 minit. Yang ketiga, kemudian sejukkan dengan segera. Dapat 3 markah. Senang je nak dapat markah. Okay. Okay, yang terakhir yang paling senang. Budak suka soalan ni sebab dia tak payah fikir nak teruk. Okay, soalan dia sama ada nyatakan ya ataupun tidak, wajar tak wajar, sesuai tak sesuai, bergantung pada soalan. Soalan tanya apa, kita jawab macam tu lah kan. Okay, boleh pilih sama mana nak jawab. Nak pilih soalan ya pun boleh, nak pilih tidak pun boleh. Tapi syarat dia kita kena bagi 5 alasan kalau soalan tu 5 markah. Kalau 4 markah, 4 alasan lah. Kita tengok markah. Okay. Okay, contoh Contoh dia bagi Puan Aini dan Puan Salma. Ada pekerjaan yang berlainan. Tak ada soalan lagi ni. Puan Salma mempunyai saiz badan yang besar daripada Puan Aini. Tak ada lagi soalan kan. Puan Aini sedang mengandung sementara Puan Salma tak mengandung. Okay, soalan dia bersambung ni kat belakang. Pada pendapat anda, siapakah yang memerlukan nilai kalori yang lebih dalam diet mereka? Siapa? Kita tengok balik. Puan Aini, kerja dia tak sama. Okey, Puan Salma badan dia lebih besar. Maksudnya Puan Salma ni berisi sikit daripada Puan Aini. Okey, tapi Puan Aini ni badan dia besar juga sebab dia mengandung. Tapi Puan Salma tak mengandung. So kita rasa siapa yang perlukan kalori yang lebih banyak dalam kes ni? Aini ataupun Salma? So budak boleh pilih. Suka hati dia lah dia nak pilih mana pun. Dia pilih Puan Aini pun betul, dia pilih Puan Salma pun betul. Yang penting dia ada reason untuk sokong jawapan dia. So katalah dia pilih Puan Aini, dia ceritalah Puan Aini tadi hak mengandung kan. Dia ceritalah, dia bagilah poin-poin untuk menyokong ayat dia kenapa dia pilih Puan Aini. Kenapa orang mengandung ni perlukan kalori yang banyak. Okay. Kalau dia pilih Puan Salma, dia bagilah reason-reason yang menyokong Puan Salma tu berbadan besar dan buat kerja. Dia bagi dalam contoh macam perkembangan sel badan, bagi tenaga, meningkatkan nutrien, memudahkan melakukan kerja dan meningkatkan stamina. Kalau hak tadi, Puan Aini tadi, perkembangan fetus, tenaga, meningkatkan nutrien, lebih kurang sama je kan. Tenaga ni sebab nanti nak bersalin, nak guna proses kelahiran, susu untuk bayi. Okey, saya rasa macam habis awal pula no, 10.40 baru. Dah habis dah saya punya apa orang kata perkongsian cara teknik menjawab dalam soalan sains kertas 2. Okey. Kalau ada soalan cikgu boleh tanyalah. Setakat ni ada soalan tak? Untuk ketiga-tiga format yang terakhir tu. Tak ada soalan lah. Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak SMK Masuri sebab jemput. Ya? Ada soalan lah? Sekejap cikgu. Nak tanya cikgu, di sekolah ada buat pentafsiran untuk pelajar form 5 ke? Tak faham apa? Tak dengar soalan apa? Pentafsiran untuk tingkatan 5 kalau buat macam kita dapat isap pertengahan tahun apa tu lah. Dah buat ke belum? Tak buat lagi. Tak buat lagi. Aku dah buat. Saja nak tengok cikgu pakai medium apa untuk pentafsiran ni. Kami tak buat lagi sebabnya sekolah kami ni macam-macam kami yang dekat area Sungai Kop ni, student banyak yang ada masalah apa orang kata masalah internet tau. Student banyak duduk pada pedalaman kan. Jadi dia kalau saya tengok beberapa sekolah lah dekat yang saya tengok sekitar saya kan, macam contohnya sekolah SMK Chiomin, sekolah Cina yang dekat Kulim ni. SMK Chiomin tu dia buat pentafsiran dalam bentuk Google Meet. So dia buat Google Meet, jadi cikgu masuk macam masuk kelas kan. Macam kita duduk jaga exam dalam kelas dululah, kita masuk, kita masuk tukar kan. Cikgu masuk dalam Google Meet tu, masuk keluar. Budak tu dia jawab soalan, kita dah bagi orang kata apa handout lah, budak main ambil kat sekolah. Dia jawab soalan, lepas tu cikgu tu tolong tengok budak-budak tu.
budak tu jawab elok ke tak elok, tapi di sini akan orang kata akan timbul ralat jugalah. Mungkin budak tu akan lost connection masa tengah jawab soalan, ataupun mungkin budak tu bila dia dapat soalan awal sehari ataupun 2 hari sebelum, dia apa orang kata, dia dah jawab awal ke kan, tapi orang kata benda dah jadi macam ni kan, tak apa, tak ada pilihan lah, terima je lah hakikat kan. Tu satu contoh yang saya nampak. Contoh yang kedua saya nampak dekat SMK Junjung. SMK Junjung dia buat lagi best. Dia bagi soalan dekat dia raiso soalan banyak. Lepas tu dia suruh budak main ambil soalan, budak balik jawab, lepas tu budak main hantar balik. Maksudnya sekarang ni budak tu memang ada risiko meniru lah, memang tak boleh elak lah benda tu kan. Lepas tu masalahnya kan, walaupun macam tu cikgu yang saya beritahu, saya sembang dengan PKM dia. PKM dia kata walaupun mereka buat macam tu, budak ada juga yang mai bagi balik soalan kertas kosong. Kata apa, kita dah usaha dah kan. Tu dua contoh yang saya boleh bagilah. Yang saya nampak dekat kita kuliah ni, sekolah yang sama ada dia guna Google Meet ataupun dia guna apa orang kata, dia bagi soalan suruh budak jawab. Tapi macam sekolah saya, pengetua dia tak bagi tahu buat macam tu. Sebab apa? Sebab dekat kawasan saya ni kan, macam saya ni kawasan high tech, kawasan Kulim high tech. Lepas tu sekolah saya pula kawasan Sungai Kop, Sungai Karangan kan. Kawasan kami ni kawasan kilang tau. Dan baru-baru ni, semenjak akhir-akhir ni lah, semenjak yang Kedah ni jadi apa orang kata, masalah COVID semakin serius kan. Langkawi pun saya tengok makin teruk. Makin teruk. Mati pun semua kan. Jadi sebenarnya varian Delta ni dia mudah sangat merebak. Jadi macam hari itulah saya cakap kat mentua cikgu, saya kata kat cikgu, kata saya ni kimia dah habis dah syllabus, saya dah tak ada bahan dah nak mengajar. Jadi saya nak photostat bahan, saya nak bagi kat budak kan. Lepas tu pengetua cakap tak boleh. Dia kata tak boleh bagi kat budak sebab dia kata dia kalau boleh dia tak nak kita ada kontak langsung even kertas dengan budak, dia kata. Dia tak nak kita menjadi punca sebabnya dia kata bahan yang kita pegang tu pun mungkin boleh menjadi orang kata medium untuk jangkitan COVID-19. So dia kata kat saya, dia kata buatlah apa-apa soalan dalam bentuk Google Form ke apa-apa, bagilah kat budak. Lepas tu saya mention kat budak, budak pun tak ada printer kan apa semua. Jadi saya pun dalam ni saya tengah duk reka lah Google Form apa semua. Cuma dari segi pentadsiran tu kami memang tak buat lagi sekolah kami. Sebab kawasan kami teruk sangat. Macam semalam pun ada banyaklah kematian dekat area Kulim ni. Teruk lah, memang teruk sangat-sangat. Jadi kalau cikgu nak buat pentadsiran tu terpulang pada sekolah cikgu. Cuma saya nampak lah Kawi pun makin teruk lah ni. Cikgu kena fikir banyak-banyak kali lah dari segi tu. Dari segi yang kata sentuhan tu. Sebab cikgu sendiri kalau cikgu pergi bagi soalan kat budak, cikgu dah mendedahkan diri cikgu pada virus kan, tapi terpulang pada cikgu lah macam mana, macam itulah. Sebab yang ni pengetua bagi keputusan untuk panitia untuk bincang lah yang terbaik kan. Jadi kita pun sebab pelajar kita pun ramai berada di kawasan-kawasan yang macam kat Taman Nilam apa semua, kawasan yang berisiko tinggi. Cikgu-cikgu pun ramai kat situ kan, jadi nak keluar masuk susah. Itulah kita duk fikirkan kaedah yang terbaik tu, itu yang tanya pendapat. Itulah noh. Apa tu atas cikgu jugalah, cikgu fikir tengok macam kalau saya pun takut. Sebab kami boleh kata setiap hari lah mati kat kami ni. Macam baru ni dekat rumah saya ni ada satu kilang lah, nama dia Kilang Bat kan. Kilang Bat tu setakat dengar semalam 9 dah kematian. Jadi orang kata dekat kawasan dekat sekolah saya tu setiap hari ada kematian. Setiap hari lah orang kata. Bayangkan setiap hari mati lah, takut. Saya pun takut lah. Aduh. Tu yang pengetua kata tak boleh. Tak dibenarkan langsung bagi hard copy sebab dia orang kata satu medium lah untuk menyebabkan jangkitan. Terpulang pada cikgu lah nak baca tu. Itulah kami pun nak bincang juga kan macam mana. Okay, ada cikgu lain ada pertanyaan? Cikgu Rina? Ya. Tak buka mic dia Rina. Buka mic. Mic. Mic Kak Rina on tapi mungkin tak connect. Saya tak dengar suara. Kak Rina pakai earphone ke? Tak dengar lah. Asalnya tadi Kak Rina tak allow mic. Cikgu boleh buat
Voice message Boleh. lah. Tak pun type Type je dekat Type lah. dekat chat. Boleh type kat chat. Type je. Mic dia off tu. Saya nampak simbol mic off. Tadi dia on. Oh. Tadi ada dia on. Rasa tak allow mic. Mungkin line kot. Okay, dia ada satu setting di mana bila kita masuk Meet ataupun apa je platform, kalau kita tak klik button, ada setengah dia tak allow dan tak boleh function. Join with computer audio ke? Set apa tu? Saya segan juga nak buat talk dengan sekolah Masuri ni. Sebab sekolah Abah kan ada. Tapi tak apalah, dah Mus minta tolong. Rasa macam lawa pula. Kalau cikgu-cikgu lain ada soalan boleh tanya juga untuk yang apa yang tak faham ke kan. Sementara ni. Tidak didahului dengan soalan perlukan nyata pemerhatian dulu. Okey. Soalan inference tidak didahului dengan soalan pemerhatian. Perlukan nyatakan pemerhatian dulu. Selalunya soalan inference ni dia mesti ada pemerhatian. Tapi kalau tak didahului dengan soalan pemerhatian, tak perlu. Sebab inference dia nak sebabnya. Dia tunjuk gambar, jawab je lah, jawab sebab je tu. Dia tak ada orang kata. Kalau cikgu ada contoh soalan, cikgu boleh share lah, saya nak tengok soalan macam mana tu. Dia tak ada, dia tak perlu. Tak perlu nyatakan pemerhatian dalam inference, jawab sebab je tu. Kalau ada contoh soalan, saya boleh tengok soalan macam mana. Cikgu ada lagi tak soalan? Habis awal pula mengajak cikgu laju sikit sebab cikgu semua dah expert. Kalau mengajak cikgu dia ni tak cukup waktu. Pergi kabut je. Cikgu Puan Ali, mana tahu ada soalan nak tanya ke? Nampak. Saya pun tak tahu nak bagi kepada pelajar tu dalam bentuk taksiran ni, dalam bentuk hard copy ke ataupun dalam saya tak pasti macam mana. Cikgu Mimi ya. Cikgu Fuad, yang tu kita bincang kemudian. Yang tu kita bincang kemudian. Okey, Cikgu Rina tanya, graf yang dilukis perlu dari titik pertama hingga akhir saja ke ataupun perlu mula dengan kosong? Okey, yang ni kalau contohnya kalau dia bagi kata data tu tak start dengan kosong kan. Kalau data tu tak mula daripada kosong, kita lukis setakat mana yang data tu ada pun boleh. Tapi kalau kita nak start dengan kosong pun boleh, tak ada masalah. Tak menjadi mandatory lah. Okey. Kalau kita plot baru salah. Maksudnya kalau graf tu macam dia tak start daripada kosong, nampak macam graf tergantung, still lagi diterima jugalah. Masih diterima sebab plot dia macam ni. Kita nak dapat markah untuk graf, ada dua markah. Satu markah point, satu lagi markah graf. Macam mana nak dapat markah point ni, dia plotkan semua point tu betul. Okay, dapat markah point. Okay. Macam mana nak dapat markah graf, dia sambungkan semua titik. Dia sambungkan semua titik daripada awal, daripada titik pertama sampai titik akhir. Dan cara dia sambung tu tengoklah sama ada freehand ataupun guna pembaris, depends pada kod soalan. Betul. Tak ada masalah. So kalau kita nak mula daripada kosong, nak bagi nampak tergantung, tak nak bagi nampak tergantung pun tak ada masalah, nampak cantik sikit kan. Plot memang wajib semua betul kan? Plot wajib semua betul. Sambungkan tu kalau dia termiss satu point tak apa. Sebab ada setengah kalau graf gaya lurus, dia nampak macam lurus tapi ada satu point tak kena tau. Kadang-kadang ada juga graf yang tu tak apa, tak ada masalah. Okay. Apa dia? Penjadualan data soalan nombor 10. PB mesti PB nampak saja kan? Tak. Untuk PB nampak hanyalah untuk prosedur sahaja. Penjadualan data boleh PB nampak, boleh juga PB tak nampak. Prosedur je yang dia macam strict. Prosedur tu dia orang kata apa? Dia mandatory lah prosedur tu. Saya pun terkejut jugalah masa mula-mula dia tukar tu kan. Kita dah ajak budak-budak tulis. Tiba-tiba dia tukar geram pun ada juga sama macam definisi operasi tahun lepas dia tukar suka hati dia kan.
Okay, cikgu ada soalan lagi tak? Tanya. Bagi soalan asid alkali, inference perlu tak nyatakan spesifik kepada ion positif, ion negatif? Dia tak faham soalan. Asid alkali inference perlu tak nyatakan spesifik ion positif dan negatif? Macam mana? Macam mana Cikgu Rina? Saya tak faham soalan. Yang elektrolisis ke Kak Rina? Saya nampak macam soalan elektrolisis ni. Soalan format baru ni kan. Maksudnya nak nyatakan apa? Nak nyatakan apa? Dia menyahcas ke apa? Untuk elektrolisis tumpang saya ada kat sini, saya beritahu. Untuk elektrolisis, budak kena faham betul-betul term mengayon dengan menyahcas. Dua term tu sahaja digunakan. Tak boleh guna ayat lain. Tak boleh guna macam dia kata mengecas. Mengecas tak boleh. Dia kena guna dua term tu je. Mengayon, menyahcas. Mengayon maksudnya dia logam tu menjadi ion. Atom tu menjadi ion. Tapi menyahcas, ion itu membuang cas dia lah. Contohnya daripada ion hidrogen menjadi molekul hidrogen. So dia menyahcas. So kena guna dua perkataan tu je. Tak boleh guna perkataan lain dah. Mengayon dengan menyahcas. Okay, nanti ni Cikgu Rina kata penggumpalan latex berlaku apabila ditambah asid kerana ion hidrogen yang bercah positif menetralkan cas negatif pada membran protein. Oh, okey. Maksudnya eksperimen gumpalan latex kan? Pemerhatian dia kita nampak latex tergumpal. Okey, yang ni kan dia orang kata inference dia magic sikit ni. Sebab dia inference untuk soalan penggumpalan latex ni, inference dia nak macam sama juga dengan dia punya pemerhatian. Okey, dia tak perlulah nyatakan ion ni semua. Macam dekat sini kan inference kita boleh cakap asid menggumpalkan latex, cukup. Tak payah nak cakap ion hidrogen positif. Yang ni dia lebih kepada soalan kimia. Okey. Kesian Cikgu Rina kena buat apa? Bahasa isyarat. Lagi satu Cikgu Akmal, Ya. untuk soalan elektrolisis ni untuk pelajar kelas belakang. Oh, memang. Dia macam mana cikgu ajak? Nak tanyalah cikgu. Kelas belakang ni bila kan dia kimia mendetail, dia detail. Macam mana cikgu ajak? Itulah sedih juga sebenarnya apa ni bila keluar soalan elektrolisis tu kan. Saya pun bila cikgu tanya kelas belakang, saya sebab tahun ni saya ajak kelas belakang. Memang saya ajar tu kan. Saya ajar macam tu jugalah. Saya ajar apa tu macam apa orang kata saya tunjuklah dia punya basic konsep dia. Lepas tu baru saya habaq dari segi faktor-faktor dia kan. Cumanya budak boleh tangkap tau hak mula-mula tu. Tapi bila mai dia kata dah proses dia berlaku menyahcas, mengayon, mereka dah jadi selabut. Dan cikgu tanya macam mana saya ajak macam tu je. Saya lebih kepada tunjuk gambar rajah. Macam tu. Saya buat gambar rajah. Saya lukis gambar rajah, saya tunjuk flow pergerakan ion tu. Macam mana ion tu bergerak, macam mana dia elektron tu bergerak, dia transfer. Lepas tu macam mana dia menyahcas. Tapi kalau cikgu nak bagi budak faham kan, cikgu ikut tunjuk gambar rajah. Lepas tu saya ada satu lagi YouTube ni saya rasa memang bantu. YouTube ni nama dia Cikgu Sains Kelas Hujung. Dia buat pasal elektrolisis ni. Saya tengok dia punya kandungan dia memang kata budak boleh faham saya rasa kandungan dia. Nanti saya cari link tu saya bagi kat cikgu Musiha. Nanti Musiha send dekat cikgu. Itulah. Ingat nak ajar tak detail sangat lah. Bila ajar tu macam saya sendiri ajar tak detail lah untuk kelas belakang yang ni. Sebab dia orang tak faham. Yang depan bagian depan dia. Bila main dah faktor-faktor tu dia dah blur dah cerita. Betul. Cumanya kan macam ada satu faktor je. Macam kelas belakang ni kan. Saya rasa dia boleh jawab juga soalan elektrolisis ni. Contohnya nyatakan cathode anode. Ion mana yang terpilih. Bila soalan tanya ion mana yang terpilih untuk menyahcas, kita suruh budak recall balik faktor.
Okey, faktor apa? Betul dia pilih. Tapi ada satu soalan yang mungkin dia pun tak boleh jawab. Contohnya soalan dia tanya, terangkan pemerhatian warna larutan. Warna biru kan, warna biru ada yang di pudar, ada yang sama. Yang tu mungkin dia pun tak boleh jawab lah. Maksudnya kalau dalam 6 markah tu, mereka masih lagi boleh skor dalam 4 markah lah. Kita try pula bagi setakat mana yang kita boleh. Soalan tu susah tau. Dia macam ni. Saya ada bincang juga dengan cikgu sekolah agama tu tau. Saya punya ketua pemeriksa. Dia pun kemarin dia suruh saya ajar tajuk elektrokimia dekat studio ni. Saya pun ajar lah kan. Nampak lah budak dia pun pening kepala. Dia sebab apa dia susah Contoh macam dalam kimia, subjek kimia. Sebelum nak masuk tajuk elektrokimia tu, dia ada satu bab tu. Dia ajak pasal jadual berkala. Okey, bab seterusnya dia ajar pasal macam mana daripada atom bertukar jadi ion. Satu bab tu dia ajar macam tu je. Bab seterusnya dia ajar pula persamaan ion. Nampak dia dah jadi 3 bab dah. Lepas habis 3 bab ni, baru dia masuk elektrokimia. Jadi budak nampak flow tau. Tapi kita ni kan terlebih expert dalam subjek sains ni. Kita tengok dia masuk elektrokimia. Tu yang lawak tu. Jadi kesian lah kat budak kelas belakang. Budak kelas depan pun struggle kan. Kelas belakang lah. Okay, cikgu ada soalan lagi? Tak ada soalan, kalau tak ada soalan saya nak habiskan saya punya apa orang kata perkongsian lah noh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak lah pada pihak SMK Mahsuri sebab jemput saya. Saya pun tak ada lah ilmu banyak mana pun, setakat mana hak saya boleh share tu saya share lah. Just in case lah saya ada maklumat apa-apa nanti saya beritahu melalui Cikgu Musliha. Sebabnya macam kadang-kadang dapat juga tau soalan spot. Macam tahun lepas saya dapat juga soalan spot. Soalan spot betul kena banyak pula yang kena soalan spot tu. Seronok melompat kami kan. Tahun lepas GP kami tahun lepas berapa 3.38 GP. Oh hebat. Kami Share lah kat kami yang duduk dalam pulau cikgu. InsyaAllah. Padahal kami ni sekolah kampung je, sekolah ulu kan kata. Tak apa. Tapi ada orang yang hebat dalam tu. Allah tak ada lah. Rasa biasa-biasa je. Betul, insyaAllah lah nanti kalau ada soalan-soalan sport ke kita share sama-sama. Tapi kena senyap-senyap lah kan. Ayatlah tak apa. Kita-kita je. Kita-kita je. Kita je. Okey, terima kasih banyak cikgu semua. Moga-moga. Okey, terima kasih daripada pihak SMK Mahsuri diucapkan kepada Puan Nur Akmal kerana sudi berkongsi ilmu kepada kami semua guru sains pada pagi ni. Diharapkan semua ilmu ni kami dapat sampaikan kepada semua anak-anak murid kami. Dan kami minta maaf jika ada kekurangan di mana-mana pada hari ini. Dan satu lagi kami minta perkongsian sekali lagi lah untuk pelajar kami semasa teknik menjawab soalan pada 14 Ogos 2021. Kalau kalau sebelum kita ada pentafsiran tu kita dapat yang ni dulu nanti sebelum pentafsiran kalau kita boleh buat dulu kan untuk belajar. Sebab kita tak keluar tak tengok jadual tu. Itulah yang pentafsiran tu. Maksudnya nak diawalkan ya sebelum budak ambil exam membantulah dia orang untuk fahamkan. Kalau ikut kita nak buat 14 Ogos kan, kalau kita boleh awalkan lagi minggu depan jadinya. Macam mana aku boleh, tak apa, bahan dah ada dah. Kita pun tak sangka jadi macam ni kan. Dapat tiba-tiba jadi kita tak kita tak boleh nak ni tadi tu untuk teknik menjawab. Nanti Musliha maklumkan Cikgu Akmal lah. Nanti kita bincang balik minggu tarikh yang depan dan kita akan maklumkan semula lah. Boleh. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak cikgu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apa-apa nanti kita melalui Musliha ya. Terima kasih banyak-banyak share dengan SMK Mahsuri. Okey. Saya lihat dulu Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu stay dulu ya. Kita nak bincang sikit. Kak Rina try cakap. Tak dengar jugalah. Oh? Kak Rina ada earphone tak?
try tengok. Yang ni kita nak record stop ke apa Mira? Stop. Stop lah, okay. Okay, set. Stop.